Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, petang ni kita masuk lagi ataupun kita sambung untuk topik instrumen untuk mendapatkan data. Jadi kita akan bincang juga kumpulan ataupun kita panggil kumpulan pula strategi untuk pengumpulan data. Jadi kita sambung untuk sesi petang ni ada 3 yang utama, iaitu interview, iaitu temu bual. Kemudian kita ada pemerhatian ataupun observation. Kalau temu bual ada soalan dia, observation dia ada macam senarai semak. Kemudian kita juga gunakan documents and analysis. Jadi kalau kita menggunakan lebih daripada satu, contohnya temu bual dan observation tadi, ia dipanggilkan juga sebagai salah satu proses untuk meningkatkan kesahan kita lah, yang dinamakan sebagai triangulation. Bila ada 2 dan lebih pada 2 ataupun 2 lebih lah, lebih pada 2, kita boleh kata kaedah instrumen tu lebih menggunakan 2 juga dipanggil sebagai triangulation, triangulasi. Jadi kita terus pergi pada temu bual. Okey, sedikit maklumat berkaitan dengan temu bual. So temu bual adalah satu proses di mana penyelidik dan peserta terlibat dalam perbualan yang tertumpu pada soalan yang berkaitan dengan kajian penyelidikan. Maksud kat sini ada soalan. Okey. Soalan yang kita tuju kepada partisipan. Ada yang panggil informant, ada yang panggil peserta. Ini kebiasaannya. Kebiasaan dalam kuantitatif kita guna responden. Tetapi dalam kualitatif, sampel kita gunakan peserta dan juga informants. Okey, membezakan masih bila nak gunakan informant dan peserta ni adalah dari segi konsep research strategi sebenarnya. Masih bila kita nak gunakan informant, masih bila kita nak gunakan peserta, adalah maklumat detail. Tapi sebenarnya dua-dua adalah sama, tak kisah nak guna mana-mana. Tetapi adalah scholar lama-lama dulu memang membezakan. Ada, nanti saya kongsi satu artikel tu, kongsi artikel yang simple je pada tahun 90-an sebenarnya. Tapi bagus artikel tu, 3 page je, yang membezakan masih bila kita nak gunakan unit analysis, masih bila nak gunakan responden, kategori, informants dan juga peserta. Jadi soalan kalau kita ambil daripada asal kan, dan soalan itu sebenarnya kita boleh bagi dekat peserta kita lebih awal untuk dia bersedia kan. Kadang-kadang soalan kita tu perlukan sedikit persediaan, perlu buka dokumen mungkin untuk mengkonfirmkan. Bila kita tanya dia tentang bila kan, pada waktu bila, date contohnya, memang itu kena perlukan sedikit masa. Jadi juga soalan itu juga ataupun sesi temu bual itu dijalankan apabila kedua-dua pihak okeylah. Maksudnya bersetuju, pihak yang kita interview tu bersetuju untuk bagi kerjasama dan komitmen, dan kita buat appointment lah. Dan kita akan jumpa pada waktu dan masa dan tempat yang dijanjikan ataupun yang telah diperbincangkan dari awal. Jadi soalan-soalan itu pun telah melalui beberapa proses, iaitu validity. Soalan itu pun yang juga dipanggil sebagai persediaan dalam bentuk protokol, yang mana setiap soalan itu sebenarnya ada jangkaan waktu yang spesifik sebenarnya. Jadi dengan adanya protokol tu, adanya soalan bagi menjawab satu-satu objektif, peserta ada tempoh masa, dan mungkin kalau semi structured dia ada props dia. Okey. Jadi tujuan utama pembual adalah untuk mendapatkan maklumat khusus khas apa yang ada di dalam minda atau hati seseorang. Bila kita interview individu ataupun manusia ni, dan jawapan tu diberi berdasarkan apa yang dia rasalah kan, minda dan hati. Tapi minda dan hati itu datang daripada apa yang dikatakan sebagai pengetahuan dan pengalaman. Daripada pengalaman dan juga pengetahuan kepada peserta itu, yang juga yang terbuku dalam minda dan hati dia, iaitulah jawapan yang akan keluar. Dan dari satu individu dan satu individu itu mungkin ada persamaan, di situ ada pertambahan, kat situlah berlaku extensionnya, kat situlah yang kata memperkayakan. Dalam kualitatif kita panggil memperkayakan, kerana di setiap seorang demi seorang kita interview tu ada je perkara baru yang kita dapat daripada hasil temu bual itu.
Okey, bila perlu temu bual? Apabila kita tidak dapat memerhatikan tingkah laku. Maksudnya tak dapat observe lah. Kalau kita tak dapat interview, kita boleh observe. Ada yang kita tak boleh dalam observe. Ini tak boleh ni, tengok saja tak boleh ni. Kita kena tanya. Jadi kita perlukan interview. Jadi apabila kita tidak dapat memerhatikan tingkah laku, yang mana kita tak boleh tengok perasaan dia, bagaimana orang melalui observationnya kita tengok macam mana dia tafsir dunia ini dan sekitarnya. Jadi tak boleh cukup dengan observation, jadi kita kena interview. Apabila kita berminat dengan peristiwa yang lalu, jadi kita perkara-perkara yang mungkin kita tak tahu, mungkin kita kurang tahu, kita kabur tentang itu, jadi kita nak tahu juga tentang satu peristiwa itu, maka kita kena rujuk dengan selektif peserta yang paling bersesuaian dalam konteks ni untuk menceritakan pengalaman dia pada satu peristiwa yang lalu itu. Okey, kemudian yang ketiga, ada kawan kita pun nak masuk. Okey, yang ketiga adalah semasa menjalankan kajian intensif, beberapa individu dipilih dan terpilih. Inilah kualitatif. Kalau kita faham, minggu lepas pun kita dah cover, iaitu kualitatif melibatkan sampel yang sedikit jika dibandingkan dengan kuantitatif. Jadi kita pun dah sentuhkan sikit tadi teknik persampelan, ada purposive, ada snowball, ada kota, ada volunteer, kan? Ada yang convenience, yang mudah. Jadi sampel ini itu tekniknya, tapi yang lebih penting adalah dari awal lagi siapakah unit analisis yang bersesuaian untuk menjawab kita punya soalan temu bual ini. Jadi kita boleh memilih yang terbaik untuk menjawab dan seterusnya dapat memperkaya dan memberi makna kepada setiap persoalan yang ditujukan kepada peserta itu. Apabila kita ingin mengumpulkan data dari sebilangan besar orang yang mewakili pelbagai idea. Yalah. Bila kita konsep turun padang tu buat temu bual tu, kita kumpul data lah. Jadi sebilangan besar kat sini, jangan bermaksud sebilangan besar ni jangan confuse pula kan. Tetap kualitatif sampel kecil. Maksudnya sebilangan besar tu bermaksud beberapa orang lah. Jadi beberapa orang daripada orang kita interview A ke B kan. Jadi ada pelbagai pandangan dan idea dilontarkan. Jadi semakin banyak kita interview, tapi kena kawal juga. Bila dah sampai satu tahap pusing-pusing memberi idea yang sama saja, kita dah boleh stop dah. Kerana kita boleh kata dah sampai tahap saturated. Okay, itu sedikit pengenalan tentang temu bual. Jadi kita masuk kepada jenis temu bual. Macam pagi tadi, petang-petang ni lagilah saya perlukan banyak soalan supaya saya boleh respon untuk setiap soalan. Kalau saya cakap je kan mungkin mengantuk pula nanti. Okey, kita pergi pada jenis temu bual. Okey, ini secara klasik, bukan klasik lah. Secara ada sedikit perbezaan. Bukan perbezaan jugalah. Perspektif, paling tepat perspektif. Ada setengah buku bila cerita tentang temu bual, dia bincangkan jenis temu bual tu kepada 4 ni. Orientasi falsafah berdasarkan philosophical, ada berdasarkan disciplinary orientation, ada jenis temu bual tu jenis berfokus, focus group. Okey, focus group. Jadi yang keempat adalah mengikut struktur lah. Kalau kita buat focus group, kita kata kumpulan fokus. Kalau tidak, kita mengikut structure. Jadi soalan bentuk structure ni yang saya suka bincang bila kita nak mengatakan dia adalah mixed method ataupun tidak. Struktur tu sendiri ada 3 sebenarnya, structured, semi-structured dan unstructured. Okey, dekat bawah tu saya ada highlight sedikit. Dalam kebanyakan kajian, penyelidik menggabungkan ketiga-tiga jenis temu bual. Boleh? Maksudnya ada soalan bentuk structured, bukanlah kata kalau satu set tu structured je, semi-structured je, unstructured. Kita boleh juga menggabungkan dan melibatkan kedua, mungkin libatkan dua, mungkin libatkan kesemuanya, ketiga-tiga temu bual tersebut bagi mendapatkan data yang banyak dan kaya di samping adanya kesetaraan daripada segi maklumat tertentu yang dikumpulkan. Okey. Orientasi falsafah. Kita pergi satu-satu lah kan. Kita pergi orientasi falsafah. Okay, ramai kawan-kawan kita pun nak masuk ni. Okey, ini orientasi falsafah. Okey, tengoklah dalam konteks kajian. Okey, mungkin yang ramai tu yang mungkin kita ni ramai yang terbiasa jenis interview tu yang kumpulan fokus dengan berstruktur nombor 3 dan nombor 4.
Tapi kita tengok jugalah yang dikatakan filosofi orientation ni. So dia ada beberapa jenis, iaitu temu bual neo-positif. Okay, kemudian konsep romantik temu bual. Okay, dalam bidang ilmu ni kan luas kan. Ada yang buat temu bual dalam bentuk kontraktivis, ada yang buat temu bual pasca moderns, ada buat temu bual dengan cara transformatif, ada yang buat temu bual dari konsep menjajah, colonizing, decolonizing interviews. So yang ni adalah 6 jenis di bawah orientasi falsafah dalam jenis temu bual. Okey. Okey, kita pergi yang pertama lah kan. Kita tengok yang beberapa yang berdekat sini, kita cuba nak tengok. Okey. Sorry, bukan yang ni. Yang ni. Yang kedua, lepas orientasi falsafah, orientasi disiplin. Okey, kita nak tengok orientasi disiplin. So dia ada temu ramah etnografi interview, kemudian kita temu ramah fenomenology, phenomenological interview. Okey. Jadi dekat sini yang baru masuk, okey, kita dah masuk dekat jenis temu bual. So temu bual ada 4. Jadi kita tahu yang paling banyak guna adalah kumpulan 3 dan kumpulan 4, ataupun jenis nombor 3 dan jenis nombor 4. Jenis tersu adalah berbentuk orientasi falsafah atau philosophical. Yang kedua orientasi disiplin, disciplinary orientation. Yang ketiga kumpulan fokus, focus group. Yang keempat mengikut structure, ada structured, semi-structured dan unstructured. Dan kita boleh menggunakan macam nombor 4 tu boleh gunakan lebih daripada 1. Contohnya nak gunakan 2 atau ketiga-tiganya. Okey, kita mulakan dengan orientasi falsafah, ada 6. Temu bual neo-positif. Kita ada konsep romantik temu bual konstruktivis, temu bual pasca moden, temu bual transformatif dan temu bual menjajah. Okey, kemudian kita ada orientasi disiplin, kita ada temu ramah etnografi dan temu ramah dalam bentuk fenomenologi. Okey, kita tengok yang kumpulan yang ketiga atau jenis yang ketiga, kumpulan fokus. Okey, kumpulan fokus ada beberapa perbincangan di sini. Temu ramah mengenai topik dengan sekumpulan orang yang mempunyai pengetahuan mengenai topik tersebut. Okey, jadi kita interview, kita dah bincang, katalah ada 5 orang yang mewakili satu company atau satu institusi kan. Jadi kita meet macam meeting, ada 5 orang termasuk kita 6 orang. Okey, kita nak buat sesi kumpulan focus group interview. Okey, jadi setiap orang tu adalah orang yang bertepatan dalam bersesuaian dalam konteks kajian ni dan bersesuaian untuk jadikan sebagai sampel lah. Yang kedua, oleh kerana data yang diperolehi dari kumpulan fokus dibina secara sosial dan interaksi kumpulan, perspektif kuantitatif mendasari prosedur pengumpulan data. Okey. Komposisi atau composition kumpulan fokus bergantung pada topik yang akan diperbincangkan. Okey. Jadi kalau you all nak tahu, dia ada, kita go through question by question, dan dalam tu ada yang memberi jawapan yang panjang, ada yang memberi jawapan yang mungkin jawapan selamat, ada yang jawapan selamat tu dalam bentuk jawapan yang umum, ada yang jawapan panjang, ada yang jawapan yang ringkas, pendek. Okey. Kumpulan fokus berfungsi paling baik untuk topik yang dapat dibincangkan oleh orang lain dalam kehidupan seharian mereka, and oleh itu tidak sesuai untuk topik yang sensitif. Jadi kalau dalam tu kan, kalau disebabkan kita panggil kepada semua 5 orang tu, boleh jadi pergaduhan atau menjadi ataupun memburuk-buruk ataupun dalam suasana yang tidak friendly lah. Dengan bila kita menyentuh soalan sensitif. Jadi memang tak boleh soalan sensitif, soalan yang bersifat peribadi, tidak sesuai dengan budaya itu dibincangkan di hadapan orang yang tidak ada kenali. Kalau ada beberapa isu-isu sensitif tu lebih sesuai dalam bentuk individual lah, bukan dalam bentuk kumpulan. Jadi perkara-perkara sensitif memang sangat tidak digalakkan bila kita buat temu bual secara kumpulan fokus. Okey, temu bual yang keempat adalah jenis berstruktur. So kita ada 3 jenis berstruktur tu, kita ada structured, semi-structured dan unstructured. Okey, ini temu bual berstruktur. Temu bual berstruktur melibatkan penemu bual menggunakan soalan-soalan yang telah ditentukan untuk semua partisipan. Okey, penyataan soalan yang telah ditentukan, susunan soalan yang telah ditentukan. Dah siap, soalan tu dah siap. Kita cuma menanyakan ikut susunan. Jangan memberi penerangan yang panjang lebar. Itu structured. Kan? Sebab kan kita katakan tadi yang kuantitatif sesuai untuk tumbuhan structured, di sinilah penerangan dia tak berbentuk panjang lebar. Okay, gunakan penerangan yang standard
yang disediakan. Okey, ataupun jawapan yang straightforward lah, senang untuk kita faham. Soalan berbentuk straightforward kan, bukan dalam bentuk melirit-lirit ataupun panjang jawapan dia. Okey. Jangan melencur daripada arahan, urutan soalan perlu kita ikut. Jangan biarkan orang lain mengganggu temu bual, itu penting dalam apa sahaja jenis pun. Temu bual kena bagi fokus, okey, semua selesa untuk menjawab soalan interview tu. Jangan biarkan orang lain menjawab atau menawarkan pandangan bagi pihak responden. Jangan mencadangkan jawapan atau menyatakan setuju atau tidak setuju dengan jawapan responden. Kita diam je. Kita selaku orang yang interview tak boleh macam mengiyakan ataupun tidak setuju dengan statement dia. Jadi kita cuma kawal sesi itu dengan fokus kepada satu soalan yang lain. Okey, contoh soalan berstruktur lah kan. Kalau temu bual berstruktur tu, kalau saya cerita ada ketiga-tiga tu format dia. Soalan disediakan secara lengkap, bertulis termasuk arahan yang diperlukan, atau soalan disediakan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara formal. Maksudnya kita boleh submit borang soalan tu dululah kepada partisipan. Keperluan bersifat terkawal sesuai untuk temu duga dalam jumlah sampel yang besar. Kurang perincian dan eksplorasi tidak perlukan penemuga murahan. Jadi kita tak perlukan yang betul-betul otak atau expert lah untuk tanyakan soalan berstruktur ni. Contoh soalan, tahun bila dan dalam kejohanan manakah anda telah dinobatkan sebagai pemain nombor 1 di dunia dalam sukan badminton? Bila saya sebutkan tadi contoh je kan, bilakah, bila kan, bila sesuai untuk soalan structured. Jadi kita kalau kata kita bagi set soalan ni awal, so dia boleh prepare lah. Mungkin soalan ni mungkin dia kena check balik dah kan. Jadi bila kita dah bagi soalan awal, dia ada sedikit preparation lah. So dia dapat tahulah bila dia menang dan dinobatkan sebagai pemain nombor 1 di dunia dalam sukan badminton. Itu soalan dalam bentuk berstruktur. Okey, contoh-contoh lain yang bertumbuhan berstruktur. Apakah subjek yang paling digemari di universiti? Kenapa merasakan subjek itu paling digemari? Apa kekuatan anda bila di luar universiti? Kenapa anda mempunyai kekuatan itu? Jawapan yang bentuk pendek yang tidak berpanjangan. Okey, kita pergi pada soalan semi-structured. Temu bual separa ataupun semi-structured atau semi-berstruktur ni. Okey, panduan temu ramah merangkumi gabungan soalan temu bual yang kurang berstruktur. Kuranglah sebab dia semi. Kalau berstruktur, berstructured. Berstruktur, yang ni kalau dia semi, dia kurang berstruktur dan juga kurang keterbukaan lah kalau buat duduk tengah-tengah. Semua soalan digunakan secara fleksibel, betul. Menjelaskan lebih lanjut dominan utama dan faktor-faktor dalam kajian. Biasanya data spesifik diperlukan dari semua responden. Okey, sebahagian besar temu bual dipandu oleh senarai soalan atau isu yang diterokai. Tiada perkataan kata-kata susunan yang telah ditentukan. Jadi dia berbeza sikit dengan soalan structured. Sebab soalan structured memang sama je soalan ditujukan dalam soalan. Tetapi untuk semi-structured tu, keyword tu dah ada. Jadi terpulang kepada kemahiran kita lah dalam menanyakan soalan. Itu soalan semi-structured dah. Semi-structured memang kita jelas dia akan dapatkan kefahaman yang mendalam dan juga meluas. Okey, kemudian seterusnya kita tengok temu bual separa ni. Contoh dia kat sini, format dia, soalan disediakan secara lengkap, sama ada bertulis dan juga soalan utama saja disediakan. It's not specific lah maksudnya. Bersifat terbuka tetapi terkawal dan kurang eksplorasi, penemu duga berpandukan soalan. Bagaimana? Ni soalan bagaimana? Dia tak sesuai lah untuk soalan berkaitan dengan structure kan. Kat sini boleh tanya bagaimana pengalaman anda. Tadi kalau tanya pada bilakah anda dinobatkan pemain nombor 1 di dunia? Tapi soalan semi-structure ni boleh tukarkan bagaimanakah pengalaman anda pada tahun pertama sebagai pemain nombor 1 di dunia dalam sukan badminton. So bagaimanakah pengalaman? Itu soalan dalam bentuk semi-structured. Okey, contoh-contoh lain juga di sini saya ada sertakan juga dalam bentuk semi-structured ni. Okey, kalau kita tengok kat sini soalan dia. Okey. Kita boleh tanya soalan ni contoh yang baik juga untuk jadikan kita sebagai panduan untuk bersedia atau menyediakan soalan berbentuk semi-structured. Okey, contoh kita tanya kan, laman sesawang muzik mana yang kerap dilewati? Ini dalam bentuk structured soalan pertama ni. Kan soalan kan saya sebutkan tadi, jenis structured, semi-structured dan structured ni boleh boleh gunakan lebih daripada satu lah, boleh gunakan 2 atau 3. Jadi soalan pertama, laman sesawang muzik mana yang anda kerap lewati? Kemudian kita sambung. Kenapa? Base pada kenapa dia jawab tu lah paparan laman itu.
boleh tak jelaskan mengenai paparan laman sesawang muzik itu? Okey. Ada lagi yang anda ingin menceritakan laman sesawang muzik itu? Terima kasih. Ada lagi yang anda ingin kongsikan? Sebab-sebab lain yang anda kerap mengunjungi laman sesawang muzik itu. Ini soalan betul-betul kita lagi lama makin mendalam lah. Kan? Kita boleh tanya soalan berbentuk begini juga untuk semi structured. Okey, kita pergi temu bual yang ketiga adalah tidak berstruktur, soalan bersifat terbuka, lebih fleksibel, memang sangat dekat dengan exploration atau penerokaan, lebih kurang seperti perbualan, digunakan berkaji tidak cukup mengetahui tentang fenomena. Okey, tujuan adalah belajar dari temu bual ini untuk merumuskan soalan temu rumah, kemudian digunakan terutamanya untuk etnografi, pemerhatian, peserta dan kajian kes, mencoki untuk dapatkan makna istilah-istilah yang tertentu dan mendalam, mengetahui dan pada masa bilakah responden menyatakan idea dia dengan jelas, bila perlu diperjelaskan lanjut untuk pastikan yang ia difahami oleh orang yang membaca. Sangat pentinglah, sama macam soalan dalam bentuk bukan terbuka, yang ini soalan terbuka, aspek yang ini lebih besar lah, boleh melibatkan penerokaan. Jadi sangat penting kat sini lah bila soalan bentuk terbuka ni untuk melihat satu perkara kat sini dia tulis tu yang tak ada dalam fenomenon lah. Kan? Okey, ni contoh soalan yang tidak berstruktur. Bagaimana anda melihat diri anda untuk 5 tahun akan datang? Apakah kekuatan anda yang terbaik? Apakah kelemahan anda yang paling ketara? Apakah subjek anda sukai dekat universiti? Ini structure. Kenapa kami perlu mengambil anda bekerja? Kenapa anda berminat untuk mendapatkan pekerjaan ini? Okay. Alright, kita pergi kepada membincangkan berkaitan dengan soalan temu bual yang terbaik. Okey. Okey, soalan yang baik. Okey, kita tengok contoh-contoh lah untuk nak faham temu bual ni. Kita kena tengoklah beberapa soalan yang boleh jadikan sebagai rujukan kita lah. Nanti besok-besok kita nak prepare soalan interview. Jadi ini contoh soalan yang baik. Okey, secara keseluruhan soalan temu bual yang secara keseluruhan soalan temu bual yang baik adalah soalan terbuka dan menghasilkan data deskriptif, bahkan boleh menceritakan mengenai fenomena tersebut. Beritahu saya tentang masa ketika, when, beri saya contoh example, beritahu saya lebih lanjut mengenai itu, apa, bagaimana atau what and how rasanya untuk anda ketika itu. Okey, ini soalan-soalan yang berbentuk baiklah. Maksudnya kalau kita kata soalan temu bual terbuka tu adalah unstructured dan juga boleh involve juga semi structured. Okey. Jadi kat sini ada beberapa kaedah yang dikongsikanlah. Jadi dalam konteks naratif. Okey, kemudian dari segi aspek contoh berkaitan dengan lebih lanjut. Jadi rasanya untuk anda ketika itu soalan-soalan yang kita boleh convertkan untuk jadikan sebagai soalan dalam temu bual. Ini untuk soalan yang cuba dielakkan. Jangan tanya banyak perkara dalam satu soalan. Bagaimana perasaan anda tentang tenaga pengajar, tugasan dan jadual? 3 perkara dalam satu soalan. Jadi sangat-sangat tak digalakkan atau dielakkan. Okey, leading question, apa masalah emosi yang anda alami sejak kehilangan pekerjaan? Jadi soalan di interview ni dia ada opening dan closing dia. Jadi susunan soalan tu sangat penting lah. Mulakan dulu dengan general baru kita pergi pada spesifik. Soalan ya atau tidak. Okay, jadi kalau tanya suka ke tidak, itu bukanlah kesesuaian ataupun kelebihan yang boleh digunakan dalam proses untuk temu bual. Okey, ini temu bual yang saya katakan tadi dan pagi yang katakan sebagai props. Okey, sebelum tu ada soalan. Perlu, Ruzanita punya soalan. Perlu tak soalan kualitatif ni soalan temu bual juga perlu disemak oleh pakar? Perlu. Itu sebagai dalam salah satu proses dalam kesahan. Sama macam tadilah yang kita bincang pagi tadi. Elok kuantitatif maupun kualitatif, aspek kesahan itu sangat penting. So bila kita dah draft soalan temu bual contohnya, okey, kemudian kita boleh juga bina dari sudut protokol nanti.
Tapi yang lebih penting soalan itu bersesuaian tak dalam menjawab kita punya research question dan objektif. Sebab tu penting kalau kita nanti nak hantar set soalan interview ni dekat expert, mohon untuk menyediakan sedikit executive summary lah supaya orang faham kajian ni kita berkaitan apa, supaya memudahkan nanti expert untuk mengesahkan kita punya soalan temu bual. Jadi perlu jawapan ni kat sini, Rozanita perlu atau tidak? Jawapan dia perlu. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada saya teruskan. Okay, kita masuk temu bual menyiasat props. Okay, menyiasat atau prop ni adalah soalan yang mana komen itu diulangi bagi sesuatu yang sudah diajukan. Jadi kadang-kadang kita tanya jelas dah, tapi jawapan yang dia beri tu dah menyongsang, jadi kita ada sikit leading question lah kita kata kat situ, ataupun kita buat props untuk pastikan dia boleh jawab. Tapi biasanya soalan prop ni kita boleh ready dari awal lagi dah, kita boleh menjangkakan soalan itu. Jadi di sini contoh soalan dan komen diulangi bagi sesuatu yang sudah diajukan, anda membuat penyesuaian dalam proses semasa temu bual. Percubaan dalam bentuk meminta lebih banyak perincian. Itu tujuan adalah sebenarnya nak dapatkan lebih lagi, banyakkan lagi perincian untuk penjelasan tentang satu-satu perkara. Okey, ini sebagai satu contoh props lah. So kita ada penemu nuga dan juga responden. Responden tu boleh juga digantikan dengan peserta atau informants lah. Okey, yang pertama adalah bagaimana perasaan anda tentang diri anda pada kali kedua anda berada dalam semester 1? Okay, ni sedikit sebanyak saya bagi intro lah Ni kita nak interview dengan seorang pelajar ni yang mana dia repeat SEM lah. Dia repeat SEM, dia ulang balik semester. Dia dah semester 2 tapi kawan-kawan dia dah masuk semester 2 tapi dia masuk balik semester 1. Jadi kita pergi awal balik kita start balik. Bagaimana perasaan anda tentang diri anda pada kali kedua anda berada dalam semester 1? Okay lah. SEM lepas dah SEM 1, SEM ni SEM 1 lagi Saya betul-betul tidak ingat, tetapi saya rasa tidak menyukainya. Mungkin ianya memalukan saya. Saya rasa saya mungkin sukar untuk menerangkannya kepada rakan-rakan saya. Saya mungkin diusik, saya mungkin bersikap defensif mengenainya. Saya mungkin telah memberontak dengan cara seperti kanak-kanak. Saya tahu saya semakin agresif ketika ini dalam hidup saya, tetapi saya tidak tahu sama ada dapat ditahan, ada kaitannya. Saya dapat menahan situasi inilah. So kemudian sambung, penemu nuga tanya lagi. Bagaimana perasaan anda tentang guru kelas 1 yang baru ni? Guru kelas dekat semester baru ni lah, semester 1 ni. Dia baik, saya agak pendiam sehingga saya mengenalinya. Okey, lepas tu kita sambung lagi props. Bagaimana perasaan anda terhadap diri anda pada tahun kedua ini? Saya harus melihatnya sebagai tindakan lanjut. Jadi dari yang tidak berjaya sebelum ini, dengan tegasnya saya tidak begitu berjaya di kelas pertama hari itu. Okey. Next question, sepertinya suara anda kelihatan berubah ketika menanyakan hal ini. Ini yang extra ni. Sebagai seorang penemu nuga atau interview ni, kita memainkan peranan yang ni. Ini contoh soalan yang baiklah. Sepertinya suara anda kelihatan berubah bila menanyakan hal ini. Sebenarnya saya rasa saya masih sedikit marah. Maksud ada lagi lah perkara marah. Tak boleh move on lagi lah. Okey, kemudian adakah anda merasakan pengekalan semester tu harus dibenarkan? Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Okey, kemudian kita sambung lagi. Adakah anda ingin menjelaskan perkara sebenar hal ini? Baik, saya tidak belajar apa-apa di kelas 1 pada kali pertama. Semester 1 itulah. Tetapi wanita itu sangat baik. Wanita itu baik. Dia adalah kawan baik ibu saya. Jadi dia tidak mengajar saya apa-apa dan dia membuat saya mengulanginya. Dia lah menjadi punca kenapa kita repeat lah dalam komen ni lah. Saya harus pertahankannya, kata mereka, saya tidak mempelajari bahan tersebut tetapi menggoyangkan jarinya. Saya boleh mempelajari dengan baik, saya pintar. Okey. Alright, itu contoh bila ada satu sesi 2 orang lah. Kita ada interview dan juga kita ada peserta. Dan kita menjalankan props. Okey, ini panduan untuk temu bual. Panduan temu bual tidak lebih daripada senarai soalan yang ingin anda tanyakan dalam temu ramah. Okey, panduan temu bual mungkin mengandungi 10 soalan yang sangat spesifik senaraikan dalam urutan tertentu. Okey, ataupun dalam urutan tertentu dari sangat berstruktur atau beberapa bidang topik yang ditulis tanpa susunan tertentu tidak berstruktur lah.
Okey, pada amnya adalah idea yang baik untuk meminta maklumat deskriptif yang agak neutral pada awal temu ramah. Okey, panduan temu bual adalah merupakan senarai soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Protokol juga adalah guna dalam menjalankan temu bual. Jadi kat sini sangat penting protokol. Ini dia kata kita kena sediakan protokol interview untuk disemak oleh pakar juga. Okey, kita ada tajuk dalam tu, kita ada arahan kepada penemu bual, kenyataan pembuka kata, soalan-soalan kajian utama yang akan ditanya, soalan-soalan kecil yang mengikut soalan utama, ruang untuk merekod mesej yang disampaikan oleh informan, ruang untuk merekod komen penemu bual, ruang untuk merekod nota kreatif. Jadi ini perkara-perkara yang boleh jadikan sebagai panduan lah dalam temu bual. So pilih yang paling penting tu dia menjadi panduan untuk temu bual dan adakan protokol. So kat sini ada protokol, ada tajuk, arahan kepada penemu bual, soalan kajian utama, soalan kecil, ruang untuk merekod, ruang untuk merekod dan komen bual temu bual, rekod untuk merekod nota reflektif. Okey, contoh soalan dalam panduan temu bual. Okey. Ini lebih kurang daripada satu lagi konteks yang sesuai sebenarnya. Macam mana dia susun soalan daripada mula sampai habis. Dia mulakan, okey, ini contoh lain pula. Saya faham bahawa anda mengambil berat tentang kesihatan anda. Okey, beritahu saya tentang kesihatan anda. Okey, mula-mula bagi intro lah. Dia kata, saya faham bahawa anda mengambil berat tentang kesihatan anda. Beritahu saya tentang kesihatan anda. Apa yang mendorong anda untuk belajar mengenai kesihatan anda? Beritahu saya secara terperinci mengenai jenis perkara yang telah anda lakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesihatan anda. Di mana anda mendapatkan maklumat mengenai kesihatan anda? Beritahu saya tentang masa dan ketika suatu yang anda pelajari memberi kesan positif pada penjagaan kesihatan anda. Apa jenis pekerjaan yang telah anda ubah dalam hidup anda kerana belajar? Okay, siapa yang anda bercakap mengenai kesihatan anda? Bagaimana saya mengenai interaksi anda dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan anda? Beritahu saya tentang apa yang anda lakukan untuk mengesan kesihatan anda. Apakah perkara lain yang anda lakukan untuk menguruskan kesihatan? Jenis cabaran atau halangan apa yang anda alami semasa menguruskan penjagaan kesihatan? Apa lagi yang ingin anda kongsi mengenai pembelajaran berkaitan kesihatan anda? Okay. Alright, ini cara kita nak mulakan temu bual. Kita ada 5 isu yang harus ditangani. Okey, yang pertama, di awal setiap pemuli ubah tu, motif dan niat pendidik dan tujuan pendidik. Motif, niat pendidik dan tujuan pendidik. Perlindungan responden melalui penggunaan nama samaran. Memutuskan siapa yang mempunyai pendapat terakhir mengenai kandungan kajian. Bacalah jika ada logistik berkenaan dengan masa, tempat dan jumlah temu bual yang akan dijadualkan. Okay, next bila kita dah selesai semua perkara itu, kita dah buat tematik semua. Jadi kita what's next dia adalah kita nak buat temu ramah harus dilakam dan juga ditranskrip. Untuk peringkat seterusnya kita akan analisis. Okay, yang kedua. Okay, sebelum tu ada soalan untuk temu bual? Ada soalan tak untuk temu bual? Kalau ada soalan macam biasalah tanya dekat bahagian chat. Assalamualaikum doktor. Sila. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak minta penjelasan dari doktor lah sebab saya dah sedang buat analisis ni. Okay. Baru saya tahu soalan temu bual tu rupanya dia berkait dengan teori yang kita buat ni. Boleh tak doktor? Bukan teori, literature. Apa dia doktor? Dia literature lah, dalam literature. Okay, kalau... doktor boleh terangkan tak? Untuk saya lebih jelas lah macam mana. Terima kasih doktor. Dalam kajian kita ni biasanya kita bincang dalam 2 keadaan lah, iaitu yang pertama dari sudut penerokaan, yang kedua dalam bentuk penjelasan. Okey. Dalam kajian ni sebenarnya kita boleh kalau dalam kuantitatif dia tepat dia testing teori. Kita menguji teori itu. Betul ke teori ni? Dibuktikan secara proof secara signifikan. Tetapi kualitatif ni kita rujuk teori sebagai satu perkara awalan. Kita pun kalau tak ada perbincangan teori, kita tak faham apa-apa pun. Secara asasnya dengan ada teori ini kita boleh faham dan juga mendapatkan makna. Tapi dalam bentuk general, kajian kita ni pun ada tema dia. Tema ni kita panggil sebagai satu, orang kata, faktor awalan lah. Jadi faktor awalan. Jadi bila kita nak tanya soalan, contohlah yang nak tanya soalan tadi tu, nak buat kajian tentang kepimpinan. Kajian pasal kepimpinan. Jadi yang perkara pertama tu nak cerita tentang seorang yang
yang memegang jawatan sebagai pemimpin ni harus bertanggungjawab. Harus bertanggungjawab. Jadi kita pun tanyalah soalan tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertanggungjawab terhadap kerjanya. Okey. Tetapi perkara ataupun perkataan bertanggungjawab itu tidak diperbincangkan dalam literatur. Tidak diperbincangkan dalam literatur. Okey, dalam konteks ni, adakah perkataan bertanggungjawab itu harus menjadi faktor kepada soalan atau memberi makna ataupun perkataan lain yang memberi makna? Okey, kat sini ni jawapan dia sebenarnya. So, kita boleh mengajukan soalan interview yang mana factors itu adalah diambil secara direct daripada teori atau lain-lain, iaitu teori ke, model ke, guideline mana-mana, ataupun kita menggunakan perkataan lain yang memberi makna yang sama. Jadi kalau kat situlah maksud dia, bukanlah kata okey kita kena refer teori, apa yang ada dalam pemoleh ubah teori itu, faktor tu yang kita bina soalan. Tak, dia tak boleh jawab secara macam tu secara accurately. Kita tidak menghalang untuk mengambil beberapa pemoleh ubah jadikan faktor awalan kita dalam interview. Malah kita tak ambil kat situ pun tak apa, tapi yang tu datang daripada sumber-sumber lain. Sebab tu kita bila bincang teori ada bincang konsep. Jadi melibatkan beberapa faktor-faktor lain. Okey. Kenapa kita perlu ada faktor awalan ni? Okay, bila kenapa ada faktor awalan ni, kita nak membina soalan interview. Kalau tak ada faktor awalan ni, macam mana kita nak pastikan soalan ini bersesuaian untuk konteks objektif nombor 1 tu dengan diwakilikan dengan ada factors tu. Tapi kita jelas, finalize nanti itulah baru kita akan basically lah pada faktor awalan tu nanti kita akan buat transcribe. Daripada transcribe tu kita akan dapat sub-team, kemudian kita dapatkan team. Jadi yang final team tu nanti, atau dia panggil sebagai thematic tu nanti, yang tu yang final kita nanti. Jadi yang tu memang unpredictable lah. Finding daripada thematic itu memang unpredictable. Tapi dari peringkat awal tu, dari segi penyediaan soalan temu bual, mestilah merujuk kepada literature review dan bukanlah kena rujuk teori 100%. Dia berkaitan tetapi dia juga boleh merujuk kepada sumber-sumber lain sebab teori tu luas kan. Dalam teori ada teori, dalam teori ada model, ada praktis, ada prinsip dan sebagainya, dan juga ada literature review. Elok daripada sumber-sumber akademik, daripada artikel jurnal dan juga tesis, sumber-sumber kerajaan, ada dokumen dan sebagainya. Begitu juga dengan industri, ada annual report dan sebagainya. Jadi kita boleh pertimbangkan untuk orang kata blend semua tu, jadikan sebagai salah satu kita punya, bukan salah satu lah, dari segi kita punya faktor awalan kita dalam menyediakan soalan temu bual. Lebih kurang macam tu lah. Okey ke? Boleh faham tak penerangan saya tu? Yang memang totally, boleh doktor, terima kasih. Yang betul-betul salah memang jauh sangatlah dengan literature review. Okey, kalau dalam situasi tadilah, okey, biasanya kalau macam student saya dalam situasi tu, dia memang confirm soalan tu dah confirm dah. Soalan ni yang dia nak tanya sebenarnya. Jadi kenapa saya tengok soalan tu nak tanya, sebab dia nak menjawab setiap objektif tu, cantik dah. Kalau tengok soalan interview, dah tengok objektif tu cantik. Tapi dia punya literature review terabur sikit. Jadi kalau tanya saya, betulkan literature review tu besok orang tengok dekat appendix ni soalan-soalan yang kita tanya. So adakah setiap soalan kita tanya ni ada sumber literaturenya? Jadi kita kena dapatkanlah literature untuk penghasilan soalan interview tu. Apa yang dapat hasil dari interview tu cerita lain. Sekarang cerita sekarang ni dalam penyediaan, dalam membangunkan set soalan interview tu, mestilah dia kena ada keterkaitan dengan literature review. Bila sebut literature review macam tadilah sebut ada keterkaitan dengan teori maupun konsep. Boleh? Jawapan saya bukan boleh perlu perlu ada berkait dengan literature review. Jadi kalau tidak literature review kita tulis apa kan? Jadi literature review membantu kita lah kan, untuk katalah saya nak tanya kepada guru besar tentang pembelajaran digital kan. Jadi saya dah faham apa itu pembelajaran digital dekat soalan, dekat literature review, dekat surutan literatur dah cerita dah tentang pembelajaran secara digital. Okey, jadi bila saya dah faham pemasaran digital merujuk pada kajian-kajian lepas, final kajian lepas, so kita dapat membina satu soalan interview yang berkualiti lah. And
Dalam arti kata lain dapat menjawab kita punya objektif dan persoalan kajian. Jadi banyak sebenarnya dalam perubahan dalam penulisan artikel ni. Okay. Kadang-kadang kita dah set objektif macam ni. Okay. Tapi bila kita start kumpulkan literature review, jadi objektif tu dah mula berubah. Kan? Kita tengok dari segi dia punya potential atau sumbangan itu mungkin nak diperbesarkan ataupun nak dikhususkan. Jadi kalau merujuk, kalau tanya saya sebenarnya memang ada kena ada keterkaitan dengan literature. Apa-apa saja pun kena ada keterkaitan dengan literature. Okey, lain-lain ada soalan? Sebelum kita masuk yang kedua adalah pemerhatian ataupun observation. Observation ni luas lah kan. Maksudnya dengan menggunakan panca indera, spesifik mata lah. Dengan disokong oleh tools seperti video rakaman. Okay, ada juga yang disokong dengan melantik beberapa tim. Kalau kajian kita meluas, itulah kadang-kadang kita perlukan assistant dalam nak buat observation ni. Jadi pemerhatian ni juga salah satu indikator yang boleh digunakan dalam penyelidikan bagi menjawab satu-satu objektif ataupun research question. Boleh kita lanjut Okey, pemerhatian. Okey, proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkah laku. Okey, tengok kan, tengok gelagat manusia kan, tengok gelagat kanak-kanak dia bermain. Okey, bagi tengok macam mana, kita tengok orang kan, kita pergi observe. Kenapa nak tengok macam mana dia buat kerja kan. Kita observe dia, tengok macam mana dia buat kerja. Kalau kat dapur tengok macam mana cara dia masak. Kalau tengok guru macam mana dia conduct pengajaran dalam kelas, kita boleh observe, melihat. Tetapi dalam penyelidikan tu melihat itu tidak cukup. So melihat itu mesti disokong oleh sebab kita kadang-kadang tengok sekali tak dapat, tengok berkali-kali dapat. So kita perlu adanya macam video kan, kita perlunya ada catatan. Okey, kita ada senarai checklist, senarai segma, itu kita boleh prepare awal lah dalam menjalankan aktiviti observation ni. Okey, dilaksanakan secara sistematik, ada tujuan mengikut masa yang ditentukan, mengikut peraturan. Itu biasalah kan. Ada boleh mencatat nota, ada buku catatan atau nota lapangan dan juga membuat rakaman video lah terhadap pemerhatian yang dijalankan. Okey, pemerhatian adalah alat penyelidikan yang sistematik ketika menjawab pertanyaan penyelidikan tertentu dan ketika itu harus diperiksa dan diimbangi dalam penghasilan hasil yang dapat dipercayai. Memerhati juga dilakukan untuk menyusun dan menemukan triangulasi. Inilah maksudnya kalau kita ada interview, dia jadi single je. Saya ada temu bual dan juga pemerhatian. Jadi maka ada pertemuan kedua-dua itu, maka wujudnya triangulasi. Digunakan secara bersama dengan temu ramah temu bual dan juga analisis dokumen juga. Nak pakai satu lagi analisis dokumen pun boleh. Analisis dokumen juga salah satu komponen lah selain pada interview dan juga observation. Okey, tujuan buat pemerhatian digunakan untuk mengkaji interaksi yang kompleks and ada setengah perkara tu kadang-kadang macam kita interview mungkin dia nak sorok-sorok kan tak nampak dan sebagainya. Tapi bila kita buat observe kita dapat meyakinkan dia cover lebih detail ataupun lebih meluas. Okey, pemerhatian melibatkan tindakan mengambil nota dan merakam peristiwa, perkara, pelakuan, artifak secara sistematik. Okey, pemerhatian adalah teknik terbaik apabila aktiviti atau peristiwa atau situasi yang boleh diperhatikan secara langsung atau bila perspektif yang baru diperlukan untuk partisipan yang tidak dapat dikaji dan tidak rela membincangkan topik yang dikaji. So ada banyaklah yang tu dia katakan sebagai dalam kualitatif ni ada flexibility and subjectively. Okey, ada yang kita boleh observe dia tapi dia tak nak kita interview dia. Ada yang boleh terima dua-dua, dia terima untuk kita interview dia dan kita nak buat observation pun sesuai. Ada yang tak nak observe, dia nak interview pun ada. Jadi tu sangat penting lah kita bila menjalankan pemilihan atau dah decide nak pilih satu-satu instrumen kajian tu dah kena ready dah. Aspek-aspek orang kata dari segi kerjasama dan komitmen tu. Okey, jadi pemerhatian bagi saya satu benda yang komplement lah. Jangan kita terlalu bergantung pada temu bual, tapi kita boleh juga dapat sokongan daripada yang melalui pemerhatian ataupun observation. Okey, pemerhatian dan temu bual, adakah dia boleh buat secara serentak atau bagaimana? Ini kita nak bincang. Pemerhatian dapat dibezakan dari temu bual dari segi dua cara. Pemerhatian berlaku dalam suasana di mana fenomena secara semula jadi berlaku dan bukannya lokasi yang ditentukan untuk tujuan menemu bual. Okey, dia memang
secara naturalistik dia memang ada, kita nampak sendiri, real lah orang kata. Data pematian mewakili pertemuan langsung dengan fenomena dan bukanlah terhasil daripada temu bual. Kan? Jadi dia dua benda yang berbeza. Temu bual, observation. Tak boleh campur sekali aduk. Walau bagaimanapun dalam dunia pengumpulan data, temu ramah dan perbualan tidak rasmi sering kali terjalin dengan pemerhatian. Jadi betul lah kadang-kadang secara tidak rasmi benda tu boleh berlaku. Okey, apa yang perlu diperhatikan? Okey, ini contoh-contoh yang berapa yang ini idea-idea yang boleh kita tahu bagaimana untuk diperhatikan. Ditentukan oleh beberapa faktor seperti tujuan penyelidik menjalankan kajian ini. Sebab tu kenapa kena perlukan observation. Penyataan masalah, kerangka teori dan persoalan kajian memerlukan kajian untuk menentukan apa yang harus diperhatikan. Okay, seorang pendidik mungkin memerhati sekolah kerana minat bagaimana seorang pelajar belajar. Sedangkan ahli sosiologi mungkin mengunjungi sekolah yang sama kerana minat terhadap institusi sosial. Okey, kerja-kerja pemerhatian di lapangan, pemerhatian bersikap pasif dan tidak menonjol, unobstructive. Belajar bagaimana hendak bertingkah laku dan berpakaian yang sesuai. Pengumpulan data tidak menjadi keutamaan, tumpuan lebih kepada menyesuaikan diri dengan persekitaran lapangan. Pemerhatian pertama perlulah pendek supaya tidak terlalu gairah dengan situasi yang baru. Perlu jujur dan tidak terlalu teknikal. Sebab itulah kita perlukan sokongan dengan nota lapangan dan juga video tu untuk pastikan aspek-aspek teknikal. Jadi kita kena tahulah secara terperinci dalam menjelaskan apa yang anda buat. Okey, pemerhatian ada juga kategori yang tidak berstruktur, dilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti yang telah dikenal pasti. Kalau berstruktur, dia ada senarai semak dia. Itu beza dia. Pemerhatian secara berstruktur kita dah ada di senarai semak. So apa kita nak observe kita dah ada. Tapi pemerhatian tidak berstruktur ni maklumat tu tiada. Kan? So kita harus kenal pasti dan menentukan dengan melihat pada tingkah laku responden yang ada kaitan dengan perkara yang dikaji. Okey, pemerhatian berstruktur, aspek yang hendak diperhatikan dikenal pasti terlebih dahulu. Pendidik memerhati, mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti, menyediakan senarai semak amat membantu. Jadi sebab bila buat kaedah temu bual secara berstruktur dengan ada senarai semak, dia betul-betul bantulah dalam sebuah penyelidikan. Okey, ni senarai semak contoh lah kan. Jadi pemerhatian bila kita buat observation ni seluruh contoh senarai semak yang kita boleh gunakan dalam konteks tatapan fizikal atau physical setting, para peserta, aktiviti dan interaksi, perbualan, faktor halus atau sensitif, kelakuan, behavior. Kan? Okey, kesimpulannya tidak ada senarai semak. Memang tak ada. Memang tidak ada senarai khusus senarai semak. Jadi kita binalah senarai semak bergantung pada apa yang ingin diperhatikan oleh pendidik di lokasi tersebut. Okey, kita masuk dekat yang ketiga adalah analisis dokumen. Okey, sebentar Sebentar sekejap. Okey, minta maaf parent saya telefon, ayah saya telefon. Okey, alright. Kita sambung dengan analisis dokumen. Sebelum tu ada soalan apa-apa nak tanya? Oh, saya tertutup video. Okey. Ada
soalan nak tanya untuk temu bual, untuk observation, and kalau saya kupas perkara ni. Tadi kita jelas kan, observation ada dua, secara berstruktur dengan ada senarai semak ni. Kita dah sediakan senarai semak. Okey, fikirkanlah secara positif apa saja yang kita boleh lihat kepada individu ataupun sekumpulan, yang mana bila kita melihat observation itu dapat menyokong ataupun dapat menjawab satu-satu objektif dalam kajian. Yang mana kaedah berstruktur itu ada senarai semak dia. Ada senarai semak tu ibarat checklist lah. Jadi kita menyemak berdasarkan maklumat itu, observe. Jadi observe ni macam kita buat stock take lah. Kalau stock take tu dikira barang kan. Jadi kita nak tahu ni, kalau kita nak visit, kita nak melawat. So nak melawat, kita nak observe apa kan. Macam kita pergi melancong, kita dah senaraikan senarai semak. Apa yang kita nak melancong. Sama juga dengan kualitatif tadi, bila kata interview kita boleh campur. Ada bahagian soalan bentuk berstruktur, ada soalan semi-structured, ada soalan unstructured kan. Jadi dekat observation pun sama, tak semestinya kalau kata observe, oh saya ada checklist, oh saya tak pakai checklist. Dia boleh campur, ada perkara yang kita ada checklist, ada yang kita observe kat situ. Contohlah kan kita berlaku kat dua tadi. Kita dah confirm inilah observe dia. Inilah tempat-tempat sejarah yang kita nak pergi. Sampai kat tempat sejarah tu, kita tak ada pengalaman kat situ. Sampai je kat situ baru kita tengok. Okey. Baru kita nampak. Itu jadi unstructured. Jadi kat situ kita dah secara terbuka. Jadi kita jumpa tu, kita catatlah. Kita jumpa ni, kita catat. Okey, kalau soalan structured tu dia berbentuk kita check, quantify contohnya. Oh, kat sini ada 3 lampu, ada 4 meja. Jadi benda tu kita dah detail dah. Okay, alright. Tapi kita boleh juga berbentuk unstructured. Jadi soalan itu, pemerhatian itu boleh dilakukan secara bersama lah. Ada structured, ada juga unstructured. Okay, begitu juga soalan interview tadi. Ada soalan bentuk structured dan juga unstructured lah, dan juga ada semi-structured lah. Beza antara tiga ni mudah aja. Kalau structured, soalan tu memang lengkap. Kalau soalan semi-structured, dia separa lengkap. Unstructured tak ada soalan. Dia spontan lebih kurang macam tu. Okay, bersifat lebih bentuk terbuka lah. Soalan-soalan yang memang dia boleh juga ada soalan yang berbentuk spontan, ada juga ada soalan yang berbentuk kita dah ready, tapi soalan tu bersifat betul-betul keterbukaan dia sangat luas. Itu dah dikenali sebagai unstructured lah. So dalam kualitatif ni sebenarnya lebih digalakkan pakai semi at least sebagai minimum. Dan kemudian kita ada unstructured. Sambil-sambil tu disulam dengan structured tak ada masalah. Tapi kalau kuantitatif cuma structured saja yang dibenarkan. Jadi kalau dalam kuantitatif soalan interview berbentuk berstruktur boleh, observation secara berstruktur pun boleh. Tak payah kita declare mixed method, buat kuantitatif saja pun boleh. Okey, ada soalan? Ada soalan untuk kedua-duanya? Tak ada kan? Okey, tak ada, kita masuk analisis dokumen. Okey. Jadi kita akan terus pergi pada analisis dokumen. Dokumen adalah sumber data siap. Ready made yang mudah diakses oleh penyidik. Benda ada lah. Dokumen tu memang dah ada. Sebelum ni dah ada dah. Tidak seperti temu bual dan pemerhatian, kita secara premiernya kita mengumpul. Dokumen tu kita dapatkan. Dokumen yang kehadiran dokumen tidak mengganggu atau mengubah keadaan dengan cara yang sering dilakukan oleh penyelidik. Okey. Dokumen boleh dikategorikan atau merujuk kepada pelbagai bahan bertulis, visual, digital dan fizikal yang relevan dengan kajian ini. Dokumen kadang-kadang disebut sebagai artifak. Ini sumber-sumber artifak lah, itu juga dia panggil sebagai dokumen juga. Okey, dokumen adalah proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan ataupun penyiasatan, pemeriksaan, pencerakinan dan penganalisaan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan perkara yang ingin dia kaji. Kita tengok dokumen tu merujuk kepada objektif kajian kita, apa sebenarnya yang kita nak kaji bawah topik objektif nombor 1 tu contoh. So kita tengoklah dokumen itu. Okey. Jadi
dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu yang masalah yang dikaji juga, merupakan sumber yang paling mudah kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Okey, dia macam ni tau. Dia konsep dia sama. Dia konsep macam kita transcribe. Kita interview, lepas kat interview tu kita dapatkan bentuk teks atau skrip dia. Dan kita salin balik lah. Lepas kita rekod tu, kita salin balik setiap perbualan interview tu. Kemudian kita tengok dari segi verbatim dia. So kita dapatkan sub-team dengan team. Tetapi maklumat itu harus dikumpul dulu. Tapi dokumen maklumat tak perlu dikumpul. Nah dokumen dia. Jadi kita bacalah dokumen tu, kita dah ada dah perkara-perkara yang ingin dilihat. Kemudian kita akan highlight lah ataupun ambil petikan-petikan daripada buku tu untuk menjawab ataupun nak menyokong kita punya objektif dan juga persoalan kita. Kan? Jadi dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan pada isu dan masalah yang ingin dikaji. Merupakan sumber yang paling mudah lah sebab kita tak perlu nak kumpul. Penyidik hanya perlu menyaring maklumat yang perlu diperolehi. Jika perlu minta kebenaran untuk membuat salinan. Of course lah, kadang-kadang dokumen-dokumen sulit. Kadang-kadang kita cuma boleh gunakan di situ saja. Jadi jika perlu nak bawa balik dan sebagainya, perlu dapatkan kebenaran untuk mendapatkan salinan atau sebagainya. Jadi dokumen dia berbeza dengan kualitatif interview dan juga observation tadi. Yang tu harus dikumpul. Tapi di sini dokumen dah ada. Cuma kita nak keluarkan maklumat-maklumat penting yang ada dalam dokumen tersebut. Okey, ini jenis-jenis dokumen. Kita ambil contoh sini dalam konteks pendidikan lah. Contoh jenis dokumen yang boleh digunakan dalam bidang penyelidikan antaranya adalah sukatan pelajaran, okey, minit mesyuarat, kertas peperiksaan. Ni dokumen ni, semua dokumen. Maksudnya kalau kita faham ni dalam nature pendidikan ni lah. Dia punya sukatan, minit, kertas peperiksaan, ujian bulanan, keputusan peperiksaan, tugasan, buku kedatangan, gambar, carta. Jadi yang berkaitan lah, yang mana dokumen yang boleh dirujukkan. Sumber yang dah ada dah sebelum ni. Okay, maksud dia sekarang ni, kalau kata saya nak faham apa yang ada dalam pendidikan, apa dokumen pendidikan. Contohlah kita pun ada Menteri Pendidikan yang baru. So Menteri Pendidikan baru sebelum dia nak kumpul maklumat-maklumat lain, dia boleh refer dokumen-dokumen yang sedia ada. Dia refer dulu dokumen yang sedia ada. Dekat situlah nanti dia faham apa yang kita dah ada, apa status masa sekarang, apa yang kita boleh identify dari segi perbandingan, tengok kekuatan dan juga kelemahan, peluang dan ancaman dan sebagainya. Kat situ nanti baru kita. Sebab tu penting juga dalam kualitatif ni tidak boleh mengabaikan dokumen. Sebelum kita nak jalankan temu bual secara interview dan juga observation tu, fahami dulu dokumen yang sedia ada. Kadang-kadang kita dah faham dokumen, pengetahuan kita dah semakin bertambah. Bila semakin pengetahuan dah bertambah, ditambah pula dengan literature review yang kita dah prepare tu, jadi kita jelas knowledge yang kita dapat tu bagi meningkatkan kualiti sebenarnya soalan apa yang kita nak tanya. Untuk spesifik dia untuk menjawab setiap objektif dan juga research question. Kan? Okey, kalau surat formal nak jadikan, mintakan surat kebenaran collect data tu lain surat lain tu surat-surat untuk kita nak pergi collect data tu cerita lain. Ini surat yang mana yang surat boleh jadikan dokumentasi. Dalam surat tu kita nak baca isi surat itu. Dalam konteks dalam surat tu jelas untuk membincangkan perkara itu. Maka boleh. Tapi itu confidential lah. Kena dapatkan kebenaran lah untuk dapatkan semua surat tu kan. Jadi perkeliling ke surat semua boleh. Dikira sebagai dokumen. Yep. Surat juga dikira sebagai dokumen lah. And diary kan, catatan, itu pun dipanggilkan sebagai dokumen juga. Okey, 6 jenis dokumen. Inilah mungkin kita boleh faham dalam konteks ni lah. So 6 jenis dokumen, kita ada rekod awam pada public records. Kita ada dokumen peribadi, okey. Kita ada dokumen budaya popular culture documents. Kita ada dokumen visual. Kita ada bahan fizikal secara artifacts. Dan kita ada dokumen dihasilkan oleh penyidik. Jelas kalau katakan dokumen yang dihasilkan penyidik tu
artikel jurnal, tesis, projek tahun akhir, kan. Bahan-bahan fizikal, bahan-bahan lah secara fizikalnya, dia ada bahan itu kita nak tengok dari segi material ataupun fizikal dia sendiri kan. So ada yang kita tengok juga dokumen dalam bentuk visual dokumen kan. Okay. Ada yang konsep culture punya konteks lah, dokumen-dokumen pembudayaan, dokumen peribadi macam diary, rekod-rekod awam, macam tadilah rekod awam macam pekeliling, macam surat tu mungkin jatuh dekat rekod awam lah. Kan? Okey, ini contoh-contoh biar kita go through one by one lah. Saya rasa dalam slide ni dia lebih detail lah kalau kita nak faham kategori itu kan. Kita mulakan dengan rekod awam dulu. So rekod awam adalah catatan rasmi yang berterusan untuk aktiviti dalam masyarakat, sertakan catatan equity, kematian, kelahiran, perkahwinan, banci, rekod polis, transkrip mahkamah, dokumen kerajaan, kajian, okey, data-data bank. Dokumen ini berharga bukan hanya kepada dapat mempelajari tetapi juga sebagai rangsangan stimulus bagi panduan penyelidikan. Mengesah rekod awam adalah terhad dan memerlukan penyidik memiliki aspek ketegunan dan juga berejaminasi. Itu penting juga kan. Kita pun kena ada knowledge lah kan. Kalau nak baca dokumen bukan sekadar membaca saja, tetapi kita perlu ada sedikit dokumen dan juga perlukan asisten lah untuk memahami dokumen-dokumen yang tertentu. Okey, yang kedua adalah dokumen peribadi. Ini dokumen peribadi lah kan, naratif orang pertama yang menggambarkan tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Ini termasuk diary, kan, surat, ini surat, video, home video, rekod pertumbuhan anak-anak, catatan kan, perkembangan anak-anak, album foto, autobiografi, sumber data yang boleh dipercayai tetapi subjektif mengenai sikap, kepercayaan, okey, kemungkinan bukan akaun yang representatif atau boleh dipercayai mengenai apa yang sebenarnya yang telah berlaku. Okey, ini contoh budaya popular. Okey, bahan yang dirancang untuk menghiburkan, memberi maklumat dan mungkin meyakinkan orang ramai. Ini termasuklah televisyen, filem, radio, surat khabar, karya sastra, internet. Mungkin ada sejumlah besar dokumen budaya popular yang relevan dengan kajian ini. Itu seorang mesti mempersepit atau narrow down, berfikir secara singkat dan juga berusaha secara intensif. Okay, kemudian ni adalah dokumen visual, filem, kan, fotografi, dokumen visual, filem atau fotografi berguna semasa mereka merakam aktiviti atau peristiwa semasa ia berlaku. Okay. Kemudian ni adalah dokumen fizikal atau artifak. Objek fizikal yang terdapat dalam persekitaran kajian. Contoh ahli antropologi menyebutnya sebagai artifak. Jelas fizikal daripada perubahan dalam keadaan fizikal yang disebabkan oleh aktiviti orang dalam suasana atau setting tersebut. Okey, yang ni yang dihasilkan oleh penyidikan itu sendiri. Dokumen disediakan oleh penyidikan setelah kajian itu dimulakan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan orang atau peristiwa yang sedang disiasat. Buku harian, log aktiviti, sejarah kehidupan individu, data kuantitatif yang dihasilkan melalui penyiasatan, ujian, pengukuran, data statistik dan juga tinjauan. Ini adalah dokumen yang dihasilkan oleh penyelidik. Okey, kemudian menggunakan dokumen dalam penyelidikan kualitatif. Okey, sebelum tu ada soalan. Kalau kita jadikan surat siaran itu sebagai literature sahaja, so itu bukan lagi kaedah isi dokumen. Itu dah tak dah. Sebab kita memang kita menulis dalam bentuk literature. Jadi kita kat sini kita nak jadikan dokumen itu sebagai satu perkara yang kita nak analisis dalam nak menjawab satu-satu. Boleh je satu objektif tunggal. Objektif ini diselesaikan dengan gunakan dokumen analisis. Boleh. Contoh macam SLR. SLR boleh. Okey, boleh jadikan SLR itu sebagai objektif pertama kita. Analisis apa? Katalah nak buat cerita kepimpinan guru kan. Analisis kepimpinan guru secara sistematik. Jadi boleh gunakan SLR sebab SLR juga kat situ kita nampaklah dia buat analisis dokumen analisis. Kat situ kita ada berapa konten yang kita nak kena tengok. So sebenarnya boleh. Tapi kalau dia bukan sebahagian daripada objektif, dia sekadar untuk kita melengkapkan penulisan literature review, iaitu bukan. Ada lagi soalan?
Sebelum kita masuk yang seterusnya ni. Okey, kalau ada soalan je saya respon. Okey, seterusnya kita nak masuk topik menggunakan dokumen dalam pendidikan kualitatif. Oleh kerana penyelidik adalah instrumen utama. Kita tahu kan kalau dalam kualitatif kita sebahagian dalam instrumen. Kita kalau buat research ni kita betul-betul kena mendalami. Kalau nak buat kajian dekat otomotif, kalau kita tak ada tahu pasal otomotif pun tak apa sebab kita diwakilikan dengan soal sidik. Orang tu bagi jawapan dalam soal sidik, lepas tu settle lah. Maksudnya bukanlah tak tahu langsung. Kurangnya expert dalam bidang otomotif tu pun boleh buat kuantitatif tapi kualitatif tak boleh. Kita kena betul-betul faham dunia otomotif tu macam mana, barulah kita boleh menjiwai dan barulah layak kita menjadi instrumen dalam sebuah kajian. Jadi kita ni dalam instrumen kajian akan buat kumpulan data, dia bergantung pada kemahiran dan keupayaan untuk mencari dan mentafsirkan data dokumen. Itu pun penting juga. Kalau kita betul faham tentang environment, satu-satu keadaan, contohnya lah persekitaran itu, agak mudah untuk kita tahu apa yang perlu kita buat. Dari segi skillsnya, dari segi resourcesnya, dokumennya. Mencari bahan yang relevan adalah langkah pertama dalam proses tersebut. Okey, apa-apa pun memang cari dokumen lah. Jadi dalam nak menjawab spesifik objektif tu, mengidentifikan dokumen yang bersesuaian tu adalah perkara yang kritikal lah. And seterusnya pendidik mesti menilai kesahihan, kesahihan maklumat itu, dokumen itu. Sekiranya boleh pastikan ascertain keadaan mana dokumen itu dihasilkan. Jadi kita tengok juga latar belakang mana maklumat sebenarnya, data ataupun dokumen ini diperolehi daripada mana. Kita cari daripada sumber aslinya lah. Okey, tentukan sama ada dokumen itu sumber utama atau sekunder. Okey, mengamalkan beberapa sistem untuk pengodan dan pengkatalogan bahan. Okey, satu bentuk analisis kandungan, prosedur sistematik untuk menggambarkan isi komunikasi biasanya digunakan untuk menganalisis dokumen. Okey, ini limitasi dokumen. Sebilangan besar data dokumentari tidak dikembangkan untuk tujuan penyelidikan. Oleh itu data tersebut mungkin tidak lengkap dari perspektif penyelidikan. Jadi mungkin aspek itu walaupun dalam konteks dokumentari itu ada, tapi bila kita review, bila kita nak extend, dia tak sesuai untuk dalam menjalankan dalam sebuah penyelidikan lah. Maklumat tersebut mungkin tidak dalam bentuk yang berguna, dalam bentuk penyiasatan. Mungkin dokumentasi tu memang tak boleh diterjemahkan lah, ataupun memerlukan sesuatu pakar untuk menterjemah, mentafsir dan pakar pun susah nak jumpa. Yang seterusnya adalah limitasi dokumen dari segi aspek keaslian lah dan ketepatan dokumen itu. Kekuatan dokumen kemungkinan merupakan sumber data terbaik untuk subjek tertentu, boleh digunakan dengan cara sama seperti data dari wawancara atau pemerhatian. Kestabilan atau kehadiran penyiasat pendidik tidak mengubah apa yang dia kaji. Jadi kita tahu dokumen tu dah memang macam tu. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada dokumen itu untuk catatan sekarang, kegunaan realistik sekarang. Kadang-kadang banyak sebenarnya dokumen-dokumen tu akan memberi, kalau dalam kehidupan kita, dalam sosial kan, so apa yang ditemukan oleh orang yang sebelum itu, orang sebelum ni sebenarnya memberi satu gambaran kepada kita waktu sekarang. Jadi ketika ini memang dia sangat sepadan dengan situasi sekarang. Jadi kita hidup dalam dunia ni dan orang sebelum kita dah lama dah hidup dalam dunia ni. Sebenarnya apa yang masalah yang kita hadapi sekarang sebenarnya dia juga hadapi. Jadi dokumen-dokumen ini sebenarnya dah memberi satu jawapan kepada tindakan yang kita akan laksanakan lah. Jadi bila pakai dokumen ni bukan orang pendidikan je kan, dalam bidang engineering dia. Ada orang-orang lama di ilmuwan engineering sebenarnya memberikan satu gambaran awal ataupun penemuan awal dah. Jadi penting kalau tengok dokumen ni untuk kita faham. Dalam kualitatif, penting kalau kita nak bertindak dalam buat preparation instrument, alangkah lebih penting kita memahami dokumen kerana dokumen tu juga seperti literature review dapat meningkatkan kefahaman dan juga makna sebelum kita menyediakan soalan instrumen atau soalan interview atau senarai semak untuk observation, untuk pastikan apa yang kita nak kumpul nanti, data primi yang kita kumpul tu betul-betul menjadi satu benda yang fresh ataupun new ataupun kefahaman baru dalam memahami satu-satu topik. Itu sangat penting lah kan. Okey, ada soalan kat chat tak perasan saya. Macam mana nak cite surat? Ataupun kalau nak masukkan dalam latar belakang kajian,
perlu masukkan quotation yang berkaitan sahaja. Ini menarik soalan ni. Okey. Atas pengalaman saya pun tak pernah lagi masukkan surat dalam bentuk citation. Okey, jadi macam mana nak tengokkan surat citation ni? Kita tengoklah kan dalam konsep Nur Hamimah, dalam konteks ni saya mengakulah saya kurang berpengalaman. Jadi memasukkan surat sebagai salah satu sumber, adakah kita perlukan masukkan citation. Okey. Di sini saya cuba nak bantulah kan. Kita kena tengok bidang lah. Kalau bidang dalam konteks orang pengajian Islam gunakan kitab-kitab lama atau kitab-kitab kuning tu kan, dia ada cara nak buat citation dia. Orang bidang dalam undang-undang dalam undang-undang dia ada cara citation dia. Orang dalam bidang sejarah ada beberapa cara citation yang mungkin kita tak ada pengalaman nak buat citation macam tu. Okey, bagi sumber-sumber lama macam surat ni, okey, kat sini kalau tanya saya nombor 1 lah. Saya bantu saya tak ada jawapan yang khusus. Okey, yang pertama kena tengok guideline universiti lah. Guideline universiti kadang-kadang ada dekat guideline universiti ni, guideline tesis universiti ni dah bagi detail dah. Macam mana nak cite website, macam mana nak cite buku, jurnal, mungkin ada dokumen-dokumen lain termasuk surat. Juga dia berikan contoh lah. Jadi kita kalau tanya saya, kita kena tengok berdasarkan maklumat itu. Okey, yang kedua adalah rujuk pada buku APA. Saya tak sure lah sama ada buku APA itu juga memperjelaskan tentang nak cite ataupun nak masukkan dalam rujukan kita sebagai reference, kita kena memperhalusi juga berkaitan dengan APA itulah. Jadi saya pun tak sempat nak explore, nanti tengoklah, nanti saya boleh share semula. Saya dah share dari itu yang buku tentang APA versi 7 tu, nanti you all boleh tengok jugalah. So ada 2 lah, refer guideline universiti, okey, kemudian tengoklah tesis-tesis daripada sama dengan universiti kita. Yang ketiga adalah kita boleh tengok dari segi APA lah, bagaimana sistem APA itu sendiri mungkin boleh bantu kita kalau nak cite surat, macam mana pula cara buat citation tu. Mohon maaf saya secara peribadi, secara khusus saya pun tak pernah lagi saya nak buat rujukan ataupun citation dengan surat tu. Kan. Mungkin citation tak ada isu lah, mungkin kat rujukan lah, macam mana nak buat format rujukan bila melibatkan surat saja. Ya, dia betul lah kita kena kod, tapi mestilah orang nak tanya sumber juga kan. Nanti macam mana sumber tu. Tapi sumber tu simple je lah sebab bahan sulit surat tu surat sulit, confidential. Okey, ada soalan? Kalau tak boleh, kalau tak ada pula, tak boleh pula. Kalau tak, saya lanjut. Okey. Sumber data dalam talian, internet telah menjadi sumber standard. Internet menyokong interaksi sesama manusia dalam pelbagai bentuk komunikasi dan juga dimediasi perantara antara komputer lah. Ini sangat penting lah. Ini salah satu yang perlu kita bincang lah. Sekarang ni banyak kan sumber-sumber digital atau sumber-sumber atas talian ni kan. Kita ada official website, kita ada blog, kita ada social media dan sebagainya. So dulu memang saya tak ada jawapan, tapi sekarang sebenarnya banyak sekali kalau saya pergi dekat library, contoh library dekat UPSI ni, kalau buku-buku research berkaitan tahun 2022, 2021, 2020, memang banyak sekali buku-buku menceritakan tentang dokumentasi internet ni. Dari segi menggunakan dokumentasi sejauh mana Facebook, data Facebook pun boleh jadikan sebagai data nak buat PhD, data WhatsApp pun boleh ambil untuk PhD, Instagram dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Sebenarnya penerimaan data dalam bentuk social media ataupun digital atas talian ataupun teknologi ini dah mula diterima dalam sebagai salah satu sumber yang boleh digunakan lah. Sebab contohnya, to be realistic kan, manusia sekarang ni memang ada akaun Facebook dia, ada akaun WhatsApp-nya dan sebagainya, dan benda tu digunakan dalam kehidupan seharian, malah memang kerap digunakan lah. Kan memang kerap sangat-sangat sumber itu. Jadi dipertimbangkan juga oleh beberapa scholar dalam penyelidikan, dibenarkan dengan ada beberapa orang kata kontrol dia lah, untuk pastikan dari segi valid dia sumber itu. Selain dari literasi internet, dia dapat jadi sumber data yang boleh mengaitkan dengan kajian kita juga. Okey, data talian dan juga data di luar talian. Okey, offline versus online. Okey. Pengumpulan data dalam talian menawarkan peluasan elektronik teknik pendidikan yang biasa memperluas besar sekali, banyak sekali kan skop data yang tersedia.
Walau bagaimanapun pengumpulan data dalam talian mempunyai beberapa perbezaan penting kerana sifat medium. Ialah medium itu sendiri, limitation medium itu ataupun secara practical limitation medium itu pun perlu dilihat juga. Okey, kesan medium semasa mengumpulkan data dari internet, penyidik bukan lagi instrumen kajian. Pelbagai alat perisian boleh digunakan, betul? Maksudnya dah gunakan sistem search engine. Okey, alat ini mempunyai berat sebelah yang boleh mempengaruhi kajian. Teknologi yang berbeza memerlukan operasi yang berbeza. Ada beberapa perkara yang mudah dilakukan, ada juga yang adalah sukar dilakukan. Jadi perlukan ada teknik jugalah. Okey, bila kita gunakan medium ni, ada yang boleh dapat secara direct, ada yang kadang-kadang kita kena menjalankan beberapa proses itu sebelum kita dapat dia punya result dia. Okey. Isu etik dalam bahan atas talian itu sangat penting kan. Sekarang ni kena ingat in term of intellectual property kan. Isu copyright, trademark, industri design khususnya. Okey, perkara-perkara itu harus dilihat kan, pattern dan sebagainya kena tengok betul-betul lah kan. Dalam persekitaran dalam talian, masalah etika bertindih dengan perdebatan awam mengenai pemilikan harta intelek, hak cipta dan kebebasan bersuara. Pengkaji tidak boleh lupa bahawa bahan elektronik masih menjadi akta, masih jadi kata-kata individu. Jadi mesti mengetahui hak privasi. Hak privasi tu kadang-kadang kita tengok simbolik lah. Ada PAT patent, ada R register, ada trademark TM, ada C copyright. Yang tu kena familiar lah Menangani masalah etika pendidikan internet, persetujuan maklumat, informed consent, menjamin kerahsiaan dan keselamatan maklumat, menentukan apa yang bersifat awam dan juga bersifat peribadi, prosedur taklimat, debrief and procedure. Ini antara benda-benda yang bagi aspek-aspek etika lah. Jadi kita boleh tengok lah mendapatkan info consent ke, memastikan kerahsiaan keselamatan, kemudian kena tahulah kan dengan konsep dokumen atau bersifat peribadi ni, kena ada prosedur dan taklimat sedikit lah kan, ataupun kena faham tentang basic knowledge tentang bila kita nak berhadapan dengan sumber-sumber internet ni kan. Jadi bahan-bahan yang kita ambil tu perlu mendapatkan kebenaran lah. So ada latar concern tadi tu untuk dapatkan kebenaran untuk menggunakan sumber ataupun instrumennya. 3 keadaan kritikan yang perlu ditimbangkan dalam penetrasi atas talian: kesan konteks pada data, kesan fungsi perisian dari segi proses pengumpulan data, kesan media terhadap amalan etika. Okey, lanjut. Setelah anda membuat semua pengumpulan dan analisis data, anda sudah bersedia untuk menulis penemuan. Jadi kita dah bersedia dah tulis kita punya penemuan daripada instrumen ini. Okey, kita nak tengok beberapa instrumentasi dalam penyelidikan kualitatif dalam bentuk visual yang lain. Jadi kalau ada soalan boleh tanya Jadi dalam konteks kita memahami instrumen ni kena faham betul-betul. Jangan ada, pertama sekali saya tak nak peserta kohort saya rasa takut. Takutlah buat soal sidik, takutlah buat soalan interview, takutlah buat senarai semak. Yang paling penting instrumen itu betul-betul dapat membekalkan maklumat yang terbaik, paling terbaik dalam menjawab setiap objektif. Jadi perkara ni memang serius lah. Jadi kita kena faham betul-betul dalam memilih apakah instrumentasi kajian yang akan digunakan. Okey, kita tengok kan. Kat sini adalah kriteria penghasilan penyelidikan kualitatif. So dia ada credibility, kita ada transferability, kita ada tanggungjawab dan juga ada pengesahan. Okey, adakah data dan penemuan benar-benar mencerminkan pengalaman peserta? Mungkinkah penemuan dipindahkan dalam konteks yang serupa, ni transferability? Adakah kita dapat boleh hasil yang serupa jika prosedurnya diikuti, ni tanggungjawab? Okey, ni dependability, kena make sure prosedur kita ikut. Okey, kita buat in term of transferability, penemuan dipindah dalam konteks yang sama. Jadi credibility, mencerminkan penemuan yang benar-benar mencerminkan pengalaman peserta. Conformability adalah pengesahan penemuan itu disahkan dengan kaedah lain dengan peserta atau penyelidik. Jadi ini adalah aspek pengesahan. So credibility, transferability, tanggungjawab dan pengesahan merupakan kriteria dan penghasilan dalam penyelidikan kualitatif. Okey, instrumentasi penyelidikan kualitatif dari segi kandungan soalan selari dengan persoalan dan objektif kajian.
bilangan soalan, jenis soalan temu bual dan keupayaan untuk mendapatkan respon mungkin kita kawal dengan aspek masa atau pengurusan masa. Okey, contoh instrumentasi penyelidikan kualitatif. Ini contoh. Ini contoh ini sekarang ni yang saya nak bagi adalah contoh-contoh. Saya dah screenshot beberapa untuk jadikan sebagai meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan instrumen kualitatif ni. So belah kiri itulah area of investigation. Nama dia area of investigation. Ini soalan dia, aim to cognitive interview. Okay. To explore comprehension of key term with the question. Ni aim untuk kita buat interview lah. Kat sini nak to explore comprehension on the question as a whole. Would example whether comprehension is influenced by question length of sentence structure. Nampak tu? Ini area kita nak investigate adalah comprehension. Aim, kita akan explore comprehension the key dengan explore the comprehension. So kita akan buat example props kat sini. What do you understand by terms X when answer the question? What does term X mean to you? Okay. In your own words, what do you think the question is trying to ask? Okay. Jadi kat sini memang kita ada area investigate, aim to cognitive interview dan juga example props. Soalan yang kita nak tanyalah secara spesifik. Okay, ini contoh interview yang bagaimana pembangunan interview sangat penting. Dia ada macam-macam rupa lah. Macam ni secara paling simple lah. Kita nak tahu setiap soalan itu dia berkaitan dan boleh menjawab research question yang mana. Okay, contoh, what prior experience do you have relate to NGSS before the project begin? Tu research question nombor 1. Sama juga dengan nombor 2, what do you think the most important critical aspect of NGSS? What topic do you choose for the listen to your create and align to NGRS and why? Okay, soalan nombor 4, what the major idea aspect NGS that you incorporate into your lessons? Nombor 5, how as you understand the NGS and content be influenced by working on the curricular alignments? Okay, itu nombor 5. Kemudian nombor 6 masih yang sama. What the pre-knowledge do you draw on writing your curriculum? What the assessments do you to the evaluate the student understanding? Okay, what's our greatest challenge in writing new curricula? Jadi soalan nombor 1 sampai nombor 8 itu adalah merujuk pada research question nombor 1. Okay, merujuk kepada research question nombor 1. Okay, kemudian dekat nombor 9 tu, do you think yourself an novice, accomplished novice or expert? Itu merujuk pada research question nombor 2. Okay, what's the project PD and helpful? Okay, what the most beneficial part of the summer academic? What's the least beneficial part? Okay, what's there anything that PD could be have include that will you be helpful but did not? Ini semua research question nombor 3. Okay, what sort preparation have to undertaken in your did not have the opportunity to participate in project PD? Research question nombor 3 juga. Based on your experience with PD, how confident do you feel in your writing NGS aligned curricula that helping another teacher to do so? Ini daripada soalan nombor 10 sampai nombor 15 adalah research question. Okey. Kemudian kita tengok, ada soalan ni. Okey. Buat temu bual gunakan Google Meet secara online platform lah kan sebab PKP. Dan selepas PKP saya sambung secara bersemuka. Adakah perlu saya nyatakan dalam literature dalam kedua kaedah tersebut? Perlu. Jadi kita kena cari satu kajian yang hampir dengan kita. Okey, kebetulan jumpa satu artikel ni memang dalam tu sama macam sifat kita yang mana dia menggunakan interview ni dalam dua platform iaitu secara fizikal dan juga secara online. Macam saya sebutkan tadi awal-awal pagi tadi saya beritahu bahawa kadang-kadang banyak orang buat interview ni melibatkan Semenanjung dan Sabah Sarawak. Jadi Sabah Sarawak tu dia buat online, dekat Semenanjung ni dia buat secara fizikal. Jadi kita kat sini kita bagi argument lah. Ada dua tahap lah. Iaitu ada soalan yang gunakan secara online, ada yang gunakan secara offline. Jadi bincangkan dalam literature review, kebetulan ada satu kajian Ahmad telah mengkaji tentang A dan B dengan menggunakan temu bual berstruktur, temu bual semi structured, bla bla bla. Kajian ini telah melakukan menggunakan online Google Meet dan juga secara terbuka. Jadi perlu diperjelaskan dalam literature juga. Dalam bukan setakat literature, dalam bab 3 pun perlu diceritakan secara spesifik.
Perlu ada kaitan lah kan. Dia macam ni, kalau tak tulis pun tak apa, sebab itu dia kaedah. Tapi alangkah baiknya apa yang kita tulis dalam literature dia membangkitkan semua apa yang kita buat. Jadi bila orang tertanya-tanya, boleh ke pakai dua data kan, pakai data online, lepas tu pakai bersemuka kan. Jadi kita ada sedikit argument lah kalau kita mengkaji yang tu. Okey, yang ini adalah contoh-contoh lain. Okey, untuk type of interview question. So kita ada introductory question, ada transition question, ada key question dan juga ada closing question. So kita ada soalan opening dan soalan closing lah. Okay, question, introductory question. Okay, based on your information that you provide the questionnaire, you went to high school at, do you have grow up? Where do you grow up? Okay, ni question tentang relatively neutral, gender and non-instructive information on the not threatening. Okay, key question. Okay, transaction question. In your questionnaire, you said that, okay, Bella, is that correct? Okay, if say yes, does that mean that you are the first in your family to enroll a college? Okay, kemudian soalan seterusnya untuk key question, what's made you identify with the community? Okay, untuk closing question, before we conclude the interview, is there something about your experience in the college university that you think to influence how you engage in your class and what have not yet had a chance to discuss? Okay, ini soalan dalam bentuk closing lah. Tadi introductory, dia ada closing lah. Tengah-tengah tu ada transition dengan key question. Doktor mute. Tak ada suara. Okay, saya ulang balik. Minta maaf suara hilang. Slide mana tadi? Termute pula. Okay. Kita patah balik sebentar. Mungkin saya rasa terlepas dekat ni lah. So kat sini kan untuk interview item ni, okay, kat sini soalan ni ada berapa soalan? Okay. Dia ada 15 soalan kan. Jadi 15 soalan ni dia dah fokuskan mana satu soalan yang sesuai untuk research question nombor 1. Contoh nombor 1 hingga nombor 8. Okay, jadi sebab tu kita penting bekalkan bila nak expert, nak validate kita punya question, bekalkan sekali dengan objektif kajian supaya dia boleh cross check. Okay, soalan nombor 9 untuk research question nombor 2, soalan nombor 10 sampai 15 untuk research question nombor 3. Okay, ni contoh type of interview question lah. Kita ada soalan berbentuk introductory dengan closing ditutup. Tengah-tengah tu ada transition question dengan juga key question. Jadi kalau untuk introductory question ni, question that are relatively natural, allocate general and non-instructive information and that are not threatening. Ni not threat lah. Jadi based on your information that you provide a questionnaire, you went to high school, do you grow up in, where do you grow up in, okay. Kemudian transition, ini baru question that link the introduction question and the key question to be asked. In your questionnaire, you said that, okay, is that correct? Does that mean that you are the first in your family to enroll in college? Ataupun give the key question. What's made you identify with that community? Okay, last one is closing question lah. Okay, before we conclude this interview, is there something about your experience in the college or in this university? Okay, ini fokus pada 3 juga. Kita ada, sebelum kita dapat finalize kita punya question, kita ada focus of research dengan sub focus of research.
So yang focus research adalah belief about the nature of mathematics. So ada cerita tentang definition, relationship dengan development. So satu soalan untuk definition based on your belief what the mathematics, relationship what the relationship between mathematics and daily life, elaborate. Tu soalan tentang development, elaborate your belief in the development of the mathematics science. Begitu jugalah dengan focus group yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Okey, yang ni kita pergi pada interview preparation checklist lah. Ini memang kalau ikutkan ini adalah guide lah untuk interview preparation checklist. On what basis what the interview selected? Do I have time to allocate the interview? Have the time and location of the interview? What do I know about the interview? Title, experience, background, so on. Has the interview been the inside information, topic and focus on interview? Should the interview question be sent to interview before the interview? Will I have intensive close-ended question, open-ended question, a combination of both? Do I have some sample follow-up question identify the each instrument person question? What's the information might I get from the interview? What the information would be nice to get but it's not necessary from the interview? Okay, yang ni pun menarik kalau nak buat ni contoh nak buat penilaian pakar lah. Boleh buat macam ni lah. Kita cerita tentang interview protocol structure, writing in the interview question statement, length of interview protocol, comprehension. Ini contoh nak buat penilaian lah. Okey, berdasarkan set soalan temu bual kita tu ataupun protokol temu bual, begini the question are fact in nature, yes or no. Kalau yes, kalau ada feedback untuk improvement boleh catat, kalau no pun lagi kena catat lah. Okay, key question are majority of the question and the place between beginning and ending question. Question as the interview protocol are relatively provide participant opportunity to share the closing and comment. A brief script through interview protocol provides smooth transition between topic area. Interview close with the express creative and any intent stay connected follow-ups. Overall interview organize, promote and conservation flows. Okay, kita pergi dua dalam writing interview. Question and statement is free from the spelling error. Only one question is asked at one time. Most questions ask participants to describe experience and feelings. Questions are mostly open-ended. Questions are written in non-judgment manner. Okay, kemudian ada length of the interview protocol. All questions are needed. Question and statement are concise. Okay, comprehension, question and statement are devoid for academic language. Question statement are easy to understand. Okay, ini antara aspek untuk interview protokol, kena jawab yes or no, kena selarikan dengan feedback for improvement. Okay, ini contoh kan, kita punya research consent form. Okay, kalau mesti tak provide boleh gunakan contoh yang ni. Okay, consent to be interviewed by PI. Okay, please initial box below. I confirm that I have read amid the left lead about this research project and understand the content. I understand that my participant is voluntary and that I am free to withdraw for any time without giving a reason. I understand that interview will be recorded written on the word for words later. The recording will be surely stored in accordance with the Data Protection Act. I understand that anything I say will threaten confidential and only used for the research purpose in accordance with the Data Protection Act. Okay, I agree to take part in the research lah. Jadi apa title research. Okay, kemudian dia buat tick lah ataupun sign. Okay, dah selesai dah untuk instrumen kualitatif. Jika ada soalan nak tanya-tanya, saya buka soalan. Kita buka soalan. Jadi saya rasa petang ni banyak perbincangan. Sepatutnya kena banyak perbincangan. Jadi saya buka ruang seluas-luasnya lah untuk tanya apa-apa soalan untuk hari ni. Especially untuk instrumen. Elok instrumen untuk soal sidik. Instrumen untuk kuantitatif dan juga untuk kualitatif, elok experiments, surveys, interviews, observation, document dan semualah asal boleh tanya. Ada soalan boleh silakan. Doktor nak tanyalah. Silakan. Soalan temu bual tu ada ke makin banyak soalan tu makin baguslah dia punya hasil ataupun bergantung kepada objektif? Banyak soalan tu. Bergantung pada objektif. Contoh macam tadi lah, kita ambil contoh slide ni sekejap. Kita ambil slide macam ni. Slide macam ni kan. Kalau kat sini kita jelas nampak contoh kat sini kan. Dia ada tulis kat situ focus of research. Okay, focus the research. Okay.
kemungkinan dia punya objektif nak tengok belief tentang nature of mathematics. Ni objektif nombor 1. So kena tengok belief about the teaching about mathematics, ni mungkin objektif nombor 2. Belief about learning mathematics adalah objektif nombor 3 kan. Jadi untuk objektif nombor 1 ni, okay, kita dah tengok dekat literature review. So kita dah prepare soalan untuk contact definition matematik, kemudian dari segi relationship between mathematics and daily life dengan development matematik. Jadi kita prepare question ni. Based on your belief, what is mathematics? Satu soalannya. Maksudnya kat sini dalam contoh ni ada 3 soalan untuk objektif nombor 1. Okay, kemudian dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini ada 5 soalan untuk objektif nombor 2. Ada 1 soalan untuk objektif nombor 3. Semua sekali ada 6, 7, 8. 9. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 soalan. Boleh ke 8 soalan untuk level PhD? Boleh. Jadi sebab ada 8 soalan tu, you interview pada siapa? Bukan seorang, banyak kan? Kadang-kadang interview 8 tu kadang-kadang ciri yang sama, ciri yang berbeza. Ada orang kementerian, ada orang yang dekat universiti, ada yang orang dekat sekolah. Jadi bergantung pada topik juga. Kalau tanya saya, kita tengok level of kompleks sebuah research tu. Kalau tanya saya tak ada masalah. And kalau bilangan orang interview tu selagi mana dia tidak ada satu peraturan yang khusus kan untuk mengatakan berapa jumlah spesifik. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat mendapatkan saturasi lah dalam setiap objektif dia. Consent form ni perlu guna juga untuk pakar jika mereka bersetuju untuk buat perbincangan secara kumpulan. Betul. Dia macam ni, kalau tanya saya patutnya universiti yang kena buat borang-borang ni. Patutnya memang 2 borang ada 2 lah. Kalau ada setengah-setengah negara maju tu, borang ni kena lepas 2 layer. Mula-mula kena lepas fakulti. Fakulti ada borang dia. Fakulti dah lulus, kena mohon pada IPS. So lulus IPS baru boleh collect data. Okay, tapi kadang-kadang sekarang ni ada universiti yang tak sediakan letter dan sebagainya. Kita boleh gunakan lebih kurang macam tadilah. Nak ubah soal pun boleh tadi. Sepatutnya memang tu universiti kena sediakan lah. Consent form ni memang tu universiti yang kena sediakan. At least kita cuma nak fill in je. Okay, ada soalan lain? Ada soalan-soalan lain untuk kita petang ni, secara rumusan kan, untuk kita remind, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak join pagi tadi. So pagi tadi kita mulakan dengan sambungan strategi penyelidikan untuk membincangkan survey nombor 1, nombor 2 adalah eksperimen. Kemudian kita membincangkan dalam konteks populasi and sampling. So kita ada sampling secara rawak, iaitu secara rawak dari segi rawak mudah. Kemudian kita ada strata, kita ada stratified itulah strata. Yang ketiga kita ada secara sistematik. Okey. Kemudian satu lagi adalah dengan cara cluster. Dan kita ada yang untuk non-probability sampling, kita ada purposive, kita ada convenience, kita ada quota, kita ada snowball dan juga kita ada volunteer. Kemudian kita cerita tentang hipotesis, macam mana jelas untuk bangunkan hipotesis penyelidikan, hipotesis alternatif sebagai sumber daripada literature, dan sebaliknya kan itu adalah dia punya hipotesis dalam bentuk null hypothesis sebab dia yang sebaliknya daripada statement daripada literature. Kemudian kita cover juga yang berkaitan dengan teknik sampling. So macam bila kita gunakan populasi, macam bila kita gunakan sampling. Okay, jadi sampling adalah satu perkara yang penting juga untuk mengidentifikan size dia. Okay, tentukan tentang berkaitan dengan size sampling. Kemudian kita cover juga dari segi model, macam mana kalau ada satu DV, satu IV, ada banyak IV, ada satu DV, ada banyak DV, ada satu IV. So perbincangan itu juga dibincangkan tadi. Okey, kemudian kita juga bincang berkaitan dengan soal sidik, bagaimana kita nak tengok dari soalan demografi dan hingga sekolah liket. Okey, kemudian kita tengok juga tadi contoh-contoh penerangan tentang temu bual dan juga analisis dia. Begitu juga dengan observation, ada senarai semak, masih bila nak gunakan senarai semak, masih bila yang tak perlu. Okey, last sekali kita tutup dengan dokumen analisis lah, berdasarkan dokumen sekunder, ada pelbagai maklumat. Kat situ kita boleh lihat sejauh mana maklumat itu boleh membekalkan maklumat yang penting dalam menjawab objektif kajian. Okey, itu yang kita bincang petang ni lah, sampai kepada senarai semak untuk observation, interview,
dan juga dengan berkaitan dengan dokumen. Okay, dan juga contoh-contoh yang kita bagi tadilah dalam bentuk table macam ni kan, macam mana nak nampakkan fokus, sub-focus, question, okay. Kemudian kita ada research concern tadi, lepas tu type interview ada introductory question, transition, key question, closing question. Okay, pada interview aktif menentukan setiap item tu mana satu untuk research question 1 sampai research question 3. Okay, yang ni tengok dari segi contact investigate, kita ada cognitive interview dan example props. Okay, ini kita dah cover tadi beberapa contoh dalam proses interview contohnya umumnya. Okay, ada soalan nak tanya? Silakan. Itu secara konklusi lah. Jadi kalau apa-apa nak tanya berkaitan pagi dengan petang, silakan. Okey ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tadi untuk yang kita ada dua slide tau. Yang slide yang petang ni saya dah bagi dah minggu lepas, tapi saya attach lagi sekali. Takut nanti orang tengok slide mana pula. Slide yang sama yang macam minggu lepas. Dan saya tambah tadi slide yang untuk pagi tadi, untuk mostly untuk yang kuantitatif dengan instrumen suara sidik tu, saya share tadi waktu tengah hari nanti. Nanti kalau yang separuh-separuh join tadi, yang pagi tak masuk, dan mungkin ada sahabat kita petang tadi tak masuk, ada yang WhatsApp saya petang tak masuk. Jadi nanti boleh tengoklah rakaman video ni nanti untuk faham tentang jelas untuk kita punya konteks. Macam minggu lepas kita dah faham tentang research design, okay? Faham tentang research filosofi, research approach, research tentang pemilihan metodologi, research strategi, time horizon sampailah pada teknik. Okay, kemudian kita faham sedikit tentang apa tu populasi dengan sampling. Okay, kemudian kita faham berkaitan dengan yang ni lah yang dikatakan sebagai instrumentasi. Sebelum tu kita faham tentang apa tu pemoli ubah, apa tu IV, DV, mandating, moderating, apa tu hipotesis. Okey, kemudian kita faham kenapa pentingnya instrumentasi, soal sidik, observation dan dokumen ni dalam menjawab setiap objektif dan boleh dijalankan dalam penyelidikan kuanti maupun kuali ataupun gabungan. Okey, semua perkara tu kita dah selesai dah. Ditutupi dengan macam mana kita nak membuat soalan interview, soalan sidik, soalan semak dan juga untuk dokumentasi. Okey, saya buka soalan. Kalau ada soalan apa-apa lagi untuk sesi hari ini. Okey. Kalau tak ada soalan, kita boleh habis awal hari ni lah. Ini kita boleh habis awal. Straight tadi kita habis break tadi kan. Mungkin kurang soalan jadi kita pun boleh habis awal kan. Okey, kalau tak ada soalan, saya pun dah tanya banyak kali ni. Kalau ada soalan, nampaknya macam tak ada soalan. Okey, ada saturation Susanti. Okey, saturation macam ni. Bila kita interview ni, basic dia adalah sampel, bilangan peserta dan informan. Berapa bilangan peserta dan informan yang diperlukan dalam sebuah penyidik. Maksudnya berapa banyak orang yang kita nak interview. Dia tidak ada satu peraturan yang khusus untuk menjelaskan perkara ini. Namun beberapa kajian lepas berdasarkan pengalaman dia adalah cadangan. Dia adalah bagi range. Ada boleh buat interview dalam 10 ke 20 orang. Ada yang kata 20 ke 25 orang. Kita orang Malaysia suka sangat pegang yang daripada cadangan ini. Padahal kita tak payah ikut cadangan itu sebab basic yang jelas, kualitatif, sampel yang kecil dan tidak ada peraturan yang khusus untuk menentukan jumlah sampel atau partisipan yang kita harus jalankan untuk membual contohnya. Okay, saturated bermaksud kalau kita interview, okay, basically kita interview dalam kuantiti yang banyak lah. Contohlah interview dalam 20 orang. Okay. Katalah interview tu by individual. Bukan focus group secara individual. So interview seorang best. Interview 2 orang best. 3 orang. Dah masuk interview yang ke-11. Dia sebenarnya jawapan itu dah sama dah. Macam apa yang kita interview 1, 2, 3, 4, 10 tu hampir sama dah. Kita interview yang orang yang ke-12 pun nampak macam dah sama dah. Jadi kalau you nak stop sampai situ dah boleh dah. Walaupun perancangan awal kita nak interview dalam 20 orang, tapi kalau dah interview 12 itu dah jawapan yang kita perolehi daripada pihak peserta atau informan tu jawapan yang sama seperti soalan nombor 1, sampel nombor peserta nombor 1 sampai peserta nombor 11, peserta nombor 10 tadi sama saja. Dia ulang lagi 13, sama juga. Maka boleh dah
kita berhenti, tak perlu lagi kita collect data sampai interview yang ke-14, 15, 16 sebab dah sampai dah saturated. Jadi kalau you teruskan pun you tak memperkayakan maklumat. Dalam kualitatif ni, interview tu akan memperkayakan kita maklumat, pandangan, penerangan, penjelasan yang makin lama makin baik. Tapi dah tepu bermaksud dah tak boleh pergi dah. Maksudnya pusing-pusing balik benda yang sama. Penerangan orang ni, orang ke-11 sama, 12 sama, dah tak ada satu benda yang boleh kita menambah lagi dah. Jadi pusing-pusing balik benda yang sama, itu dah saturated lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil tepu lah. Okay, ada lagi? Banyak. Saturation banyak sekali dibincangkan dalam buku lah. Memang konsep saturation lah. Tapi dia berbeza sikit dengan focus group lah kan. Contohlah you nak buat focus group by zone kan. Zone timur, zone barat, zone selatan. 3 zone ni kan. Jadi pergi dekat satu zone, interview dalam tu katalah ada 5 orang. Zone ni ada 5 orang. Zone ada 5 orang. Yang tu memang tak ada saturated lah. Sebab kita akan go through zone by zone kan. Okay. Alright, ada soalan. Yang best ni bila ada soalan. Okay. Borang pengesahan pakai instrumen, concern atau konstruk atau bahasa yang kita buat sendiri. Perlu dipisahkan ke kriteria based on setiap pakar atau pakar isi sendiri yang mana yang berkenaan dengan expertise mereka. Sebab contoh borang pengesahan. Okay. Kalau tanya saya, you dapat 3 in 1. Kat sini ada content, konstruk dan bahasa. Kalau you jumpa orang yang boleh buat 3 in 1, itu yang baik lah, dapat seorang lah. Okay, kalau tanya saya, basically memang kita hantar dia satu set biar dia faham dalam tu ada instrumen kesemuanya. Jadi orang bahasa kena tengok semua kan. Kalau orang bahasa kena tengok semua konten. Begitu juga orang yang dalam konstruk pun kena tengok semua. Kalau tanya saya tak perlu dipisahkan. Jadi set penuh tu perlu ada lah. Jadi apa yang dia komen tu berdasarkan mana bahagian dia lah. Jadi kalau konsep dia kat sini kita meng-highlightkan bahawa dia mungkin pakar dalam bidang itu, tapi dia kalau dia nampak soalan, katalah kita tak suruh komen yang tu pun, kita nak komen bahasa, tapi dia ada sedikit pengalaman tentang konten itu, jadi dia nak komen konten pun boleh. Jadi tidak ada satu objectively yang mengatakan terlalu rigidnya sehingga orang bahasa tak boleh tengok kan. Jadi open je, kita kena bagi satu set untuk dia tengok lah kan. Jadi pakar ni dia tahulah kalau dia memang kita memang nak tengok dari sudut bahasa, dia tengok bahasa lah. Okay, sample frame adalah idea. Okay, sample frame berlaku sebelum kita buat sampling size, sebelum kita buat sampling teknik. Sampling frame. Jadi sangat penting. Itu yang berlaku dari konteks penceritaan daripada populasi sampailah kita decide siapakah unit analisis. Daripada populasi dan menceritakan dari segi persampelan sehingga dapat tentukan unit analisis. Jadi kita dapat tahulah macam kita screenshot tadi, screenshot pula kita ceritakan tentang populasi tadi kan, populasi sebenar, populasi lupa dah apa dia. Last sekali populasi capaian kat polisi sebenar, sasaran dengan capaian. Kemudian kita dapat tentukan siapakah sampling yang sesuai, iaitu unit analisis yang bersesuaian. So kita tahu sampling frame ni berapa jumlah yang kita nak kena dapat, berapa jumlah kita yang kita nak edar, strategi pengumpulan data. Jadi sampling frame adalah menunjuk kepada semua rangka dalam framing kita lah. Jadi basically sampling frame dibincangkan sebelum kita cerita sampling teknik dengan sampling size. Lepas cerita populasi, kemudian kita nak decide kan. Lepas cerita populasi, kita nak decide penggunaan sampling kita. Di situlah kewujudan sampling frame. Selepas cerita tentang populasi, proses itu dah berlaku pada sampling frame lah. Saya tak familiar sangat dengan kualitatif. So soalan saya agak basic. Macam mana nak buat pilot study dalam kualitatif? Okay, very simple. Dah ada soalan semua kan? Kita dah ada soalan, betul-betul nak turun dekat interview. Tapi sebelum kita buat kajian interview yang sebenar, interview. Kalau kita punya interview, kita nak interview guru besar. Okay, katalah guru besar. Jadi dekat pilot pun kita kena interview guru besar. So ideal dia sekarang saya suka 2 lah. Kalau saya suka, walaupun dia tak ada cakap spesifik berapa orang pilot, saya suka 2 lah.
Okey, biar ada 2 kali pengalaman. Kita bila kalau boleh yang ini interview yang bukan bukan dalam bentuk focus group, interview dalam individual. Okey, pergilah interview dengan dia seperti biasa. Seperti biasa interview yang kita akan buat sebenar, kita akan interview juga buat kat pilot. Tetapi apa yang kita dapat manfaat kepada interview ni, sebenarnya kita boleh dapat reflection bahawa ada soalan-soalan yang mungkin dia faham ke tak faham. Ataupun bila kita tanya soalan ni, mungkin dia memesong jawapan ke tempat lain. Mungkin lepas ni kita kena standby props question ke dan sebagainya untuk pastikan ataupun kita baik pulih soalan itu. Okey, jadi sangat penting dalam protokol temu bual adalah bagaimana kita merancang dari segi tempoh masa. So dengan adanya pilot kajian rintis masa kualitatif ni, okey, dengan ada ni saya bayangkan saya lah. Katalah saya pun masih lagi baru lagi dalam kualitatif ni, saya tak ada pengalaman secara officially pergi interview untuk dapatkan data untuk bahagian penyelidikan. Inilah pengalaman awal saya masih buat pilot. Okey, memang ini normal bagi setiap individu kan. Bila kita pergi interview, pertama kali memang spoil. Memang kadang-kadang kita kata, oh kita nampak lemah dalam menanyakan soalan, bagaimana untuk menampakkan dalam setting interview tu nampak macam mana kita punya eye contact, macam mana kita alert, kita macam kita welcome lah untuk dia bagi cadangan dan bagi pandangan dan macam mana kita sebagai moderator atau leader dalam interview tu dapat merasakan suasana yang positif dalam menjalankan sepanjang interview tu. Kalau kata you aim satu jam untuk interview tu, kalau ada 8 soalan, macam mana you nak pecah? Soalan pertama ni berapa minit? Soalan kedua ni berapa minit? Soalan ketiga tu berapa minit? Jadi kita memang kena prepare protokol. So bila kita buat pilot study, kita boleh kawal masa. Satu, bila kita buat pilot study, kita boleh tengok bahawa soalan yang kita tujukan tu betul-betul bersesuaian untuk kita bawa kepada kajian sebenar. Yang ketiga, inilah pengalaman kita secara positif, kita lebih bersedia untuk berhadapan dengan keadaan yang sebenar bila kita nak interview lagi ramai jumlah peserta nanti. Jadi itulah orang kata pentingnya dalam kualitatif. Ingat, kita merupakan instrumen kajian. Pengalaman tu sangat penting. Jadi masa pilot inilah terbentuknya pengalaman. Dari sudut teknikal, kita nak pastikan bahawa soalan itu difahami oleh peserta dan juga kita ada tahu macam mana nak kawal masa, seperti mana dalam protokol kita merancang untuk 1 jam supaya real nanti kita berdapat 1 jam. Dan untuk analisis tak perlu. Itu kena jelas. Kita tak perlu analisis interview daripada pilot. Tak perlu. Yang analisis itu dapatkan finding itu yang sebenar. Cukup masa kualitatif yang kat sini kita nak bagi make sure soalan itu difahami oleh peserta dan juga kawalan masa, dan untuk kita selaku instrumen dapat dari segi semangat, dapat dari segi sedikit pengalaman supaya berhadapan dengan peserta di kajian yang sebenar tu supaya lebih bersedia. Lagi-lagi untuk orang yang mengaji PhD ni, bagi saya stage untuk bahagian itu sangat penting lah. Namun begitu, perbincangan tentang pilot study dalam kualitatif, sebenarnya banyak buku yang tak membincangkan. Buku tu perkara itu tak ada dalam buku teks tu. Tetapi kalau kita tengok dalam beberapa penulisan artikel dan kita nampaklah, saya lebih pada tengok secara positif lah. Dan pada pandangan saya, secara peribadi, saya lebih recommend, kalau pelajar saya lah, saya sangat recommend untuk menjalankan pilot study, gunakan secara minimum lah. Tetapi orang yang kita pilih tu, dia dibenarkan dalam buku ada sebut kan, untuk bahagian pilot study ni cari kawan-kawan pun tak apa. Cari yang kita dah ada rapport. Maksudnya kalau kita nak interview kawan kita tu guru besar, interview dia pun tak apa. Sebab dia masih lagi sifat dia sama. Sebab kita nak interview guru besar dan kita nak buat pilot study 2 orang ni pun di kalangan orang yang kita kenal, yang kita dah kenal lama, dah ada rapport. Lebih baik. Sekejap ada soalan ni berangkai-rangkai ni. Ni Kenneth tanya soalan. Saya nak tanya berkenaan penggunaan pakar ni. Macam saya nak buat penilaian perisian yang dibangunkan menggunakan borang soal sidik. Okey, ada 4 bahagian. Teknikal, antarmuka, semualah. Ada 4. Okey, kemudian macam saya nak hantar kepada panel pakar multimedia dan bahasa Melayu. So hantar 2 je lah. Method macam mana? Pakar multimedia content. Bahasa. Macam mana pakar method? You kena answer juga pakar method. Kalau you nak buat ni DDR, carilah orang yang pakar DDR. Kan? Lagi dalam konteks ni pendidikan dalam bidang IT kan. Jadi cari orang yang biasa dengan
pendidikan DDR dalam IT supaya dia boleh faham, kan? Kalau tanya saya lah, pakar tu saya boleh recommendkan lagi kepada multimedia bahasa Melayu, kan? Ini mungkin pendidikan, mungkin kena cari juga supaya orang yang dalam practitioner, orang yang dalam bidang, sebab kita cari orang yang akademik ni, macam mana orang practitioner, orang yang dalam, siapa yang mahir dalam kreativiti, kandungan ni apa semua, perisian ni, siapa lagi orang practitioner yang education practitioner lah, kan? Pun kena hantar. Okey, soalan dia, adakah saya perlu hantar semua sekali kepada semua atau pecahkan 1, 2, 3 untuk multimedia, 4 bahasa Melayu? Okey, ini saya tak faham. Apa maksud ni? 123 dan 4 tu saya kurang faham. Apa tu maksudnya? Semua ada 123? Macam mana tu? Saya tak faham tu. Maksudnya ramainya you punya expert. Sampai 123 expert ke macam mana? Reka bentuk expert. Semua. Habis tu kalau bahasa Melayu cuma nak tengok kandungannya. Dari segi bahasa semua nak tengok semua kan. Teknikal dia pun ada bahasa dia, antara muka pun ada bahasa dia kan. Jadi kalau tanya saya semua, satu set. Betul. Tapi kita bolehlah buat cover letter kan. Kita buat cover letter, kalau kita interview nak tengok orang bahasa, mintalah jasa baik dia untuk melihat dalam segi bahasa. Tak, dia kena bagi semua, bagi dia faham satu set. Kalau tanya saya kadang-kadang tu masalah kita lah. Student bagi separuh-separuh. Dah lah tak bagi executive summary. Tak tahu hujung pangkal. Tak tahu apa masalah kajian. Tak tahu apanya objektif kajian. Tak beritahu method nak pakai apa. Tiba-tiba bagi kita set untuk kita menilai. Kita tak tahu hujung pangkal. Tak faham apa-apa. Kalau tanya saya, kalau bagilah cover letter. Okay, bagilah the full set. Dalam cover letter jelaskanlah peranan kita minta jadi penilai untuk bahagian bahasa. Nyatatkan dalam cover letter itu. Bagi full set. Okay, kemudian buat satu lagi yang standard executive summary sebagai referral dia supaya faham tentang bidang ni. Buat executive summary 2 muka surat. Dalam 2 muka surat tu ada problem statement, ada objektif, ada research question, ada cerita sikit apa method yang kita nak gunakan, apa analisis yang kita nak gunakan, apa expected contribution kita, supaya orang boleh nampak at least faham tentang apa yang ingin kita kaji. Itu sangat penting. Okay. Tadi yang soalan tu kan, dia beza kan, kalau kuantitatif pilot study dia memang kita kena dapatkan analisis dia. Kita kena jalankan analisis dan kita dapatkan dapatan pilot. Itu untuk kuanti. Untuk kualitatif tak perlu. Kita lebih mementingkan dari segi pemahaman kesesuaian soalan itu ditujukan dan lebih kepada kawalan masa plus untuk instrumen lah. Untuk kita dapat sedikit pengalaman dan kita membiasakan diri dalam proses temu bual. Lagi-lagi untuk pengajar PhD yang tidak ada experience official interview untuk purpose untuk research. Okey, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada apa-apa kita off dulu. Kita off awal hari ni. Okay, jadi kalau ada apa-apa boleh tanya dekat bahagian WhatsApp. Okay, ada sahabat-sahabat kita yang dalam ni pun cakap ada yang tak dapat hadir untuk minggu-minggu selepas ni kan. Ada yang nak pergi umrah dan sebagainya. Semoga dipermudahkan urusan ibadah kan. Doa-doakanlah kami, doa-doakan sahabat-sahabat kita yang kat sini supaya dimudahkan urusan, dimudahkan untuk kefahaman, memudahkan proses penulisan dan collect data, analisis dan submission dan seterusnya berjaya lah nanti insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih semua dengan komitmen hari ini dengan soalan. Banyak sekali soalan hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang menanyakan soalan. Terima kasih pada hari ini. Kita akan jumpa pada minggu depan. Nanti saya akan confirm untuk minggu analisis. So analisis nanti kita akan cover which one dulu untuk analisis kualitatif atau kuantitatif. Nanti saya akan berikan maklumat apa yang perlu kita bersedia. Apakah perisian yang kita kena download, siap-siap install supaya kita akan buat hands on lah. Kita akan buat hands on secara maya. Okey, tetapi kita masing-masing kena participate lah. So tak ada lagi theoretical untuk 2 minggu ni, semua adalah hands on.
Okay, nanti saya akan penjelaskan lebih detail nanti dekat grup WhatsApp. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.